Hai sayang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sayang. Nak bagi salam dulu kat diorang. Okay, so malam ni sempena satu adalah sempena Maulidur Rasul. Sama-samalah kita bersalawat kepada kekasih Allah, kepada Rasulullah yang kita sayangi, kita cintai. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat baginda Rasulullah di Yaumil Mahsyar nanti. Jadi sama-samalah kita mulakan kelas kita malam ini dengan kita berselawat kepada junjungan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jadi malam ni kita bertemu dalam satu rancangan yang kita namakan dia Aku Kaya Beriman. Macam yang MC bagi tahu sayang kan, sebelum ni kita ada siapa minggu pertama itu kita jemput Ustaz Ashraf. Imam Muda Ashraf. Kemudian minggu baru ni kita jemput siapa pula? Ustaz Don. Ustaz Don Daniel. So malam ni kita sekali lagi nak bawakan kali ni kita bawakan couple. Sebab itulah saya dan wife saya malam ni kita pun couple juga. Sebab kita terinspirasi dengan mereka ni kan. Daripada kita membesar dengan kecil kot. Nampak mereka ni sayang kat mana semanis kurma TV9. Manisnya kurma itu. Manis sangat. Sampai kita pun bagi nama anak pun kurma kan sayang kan? Ajwah nama anak kita yang keempat. Kemudian di Forum Perdana Ehwal Islam. Lepas tu selalu muncul memberikan semangat, inspirasi, motivasi pagi-pagi di TV kita. So jadi adakah anda semua penonton-penonton dah bersedia untuk sesi malam ni? Dan kita harapkan sayang kan diorang ni sediakanlah pen, buku nota. Kan? Sebab kalau kita tak catat, lupa kita ni. Okay, dah ready dah? Dan saya nak ucap terima kasih kepada yang dia dah belanja kita love nampaknya. Terima kasih banyak. Barulah manisnya kurma itu, manisnya rancangan itu. Cepat belanja kita, tanda kasih dan sayang anda semua pada kita semua. Kita berkasih sayang kerana Allah SWT dan cintakan Rasulullah. Apa kata anda jangan lupa tag kawan-kawan yang kita sayang ni. Adik-beradik, pasangan kita khasnya sayang kan? Sayang, tetamu kita hari ni special sangat. Betul. Sebab dia bukan je berada pada TV1 je. TV3 dia ada. Semua TV9 TV lah. dia ada. Apa lagi, tanyalah ustazah pun mereka berdua ada. Jadi hari ini ilmu diorang ni kita nak korek untuk kita jadikan bekalan dalam bisnes kita dan juga rumah tangga. Yes, itulah yang kita nantikan. Jadi kita nak tengok dulu komitmen kita punya follower di Facebook kan. Adakah mereka ni betul-betul dah ready ni? Okay, dan jangan lupa abadikan kenangan kita menonton malam ni. Untuk anda selfie ke, screenshot ke, ambil. Untuk nanti kita akan kongsikan kepada anda punya follower. Dan sayang, malam ni hadiah dahsyat tau diorang. Tadi MC Dengar dah juga. Umumkan dah. Hadiah bukan jalan-jalan saya pun malam tak ada ni. tu, hadiah tu. iPad hadiah malam ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan, kenapa tahu sayang, kita dengar diorang ni rajin catat nota. Betul. Rajin join sesi sarapan minda kita, love life kita. Terima Ini kasih adalah kesinambungan korang. love life juga. Lepas tu kelas-kelas percuma kita buat talk to Najib. Next kita nak buat RPM, kita nak offer serendah RM10. Betul. Kelas 2 hari, iuran RM10. Macam tak masuk akal. So kita hadiahkan dia iPad. InsyaAllah. Supaya bolehlah catat nota dan berkembanglah ilmu dia. Boleh Jadi kalau anda manfaatkan. dah bersedia, kami pun dah bersedia. Sebab kita nak bawakan malam ini tetamu yang istimewa. Jadi saya harap anda pastikan internet connection anda okey. Supaya tak ada nanti anda tengah dengar ilmu yang sangat bermanfaat, sangat bersemangat, bermotivasi, tapi tiba-tiba internet dah habis. Alamak, sedih lah kan saya Macam kan? biasa tu. So tu pengalaman kita lah. Jadi saya harapkan supaya anda kekal, anda stay bersama-sama kami malam ni. Sebab kami bawakan tetamu yang sangat istimewa. Sebab sayangkan kita kadang-kadang dalam hidup kita ni kan terlalu ramai usahawan yang berniaga. Tak kira lah macam abang dulu, abang je berniaga. Betul. Sayang kerja. Cuba teka, saya kerja apa dulu? Mama dah tahu kan. Cuba teka agak-agak dengan karakter dia ni. Lawyer? Kat atas skema Ahli ni. muzik? Bukan. Wife saya adalah seorang guru, cikgu dulu. Kan orang panggil Cikgu Iza. Jadi teacher pun pernah mengajar subjek agama Islam. Ustazah Jadi pun ustazah pernah. sekejap. Tu pengalaman lah.
Saya pula memang daripada awal lagi tidak pernah bekerja. Habis saya belajar dulu di MRSM. Kemudian saya, tadi pun ada ustaz ditanyakan, dulu belajar mana masa kita berkenal tadi. So saya belajar di MRSM. Kemudian saya ke UTM. Kan wife saya dulu UKM. Tapi saya tak pernah bekerja. Saya menongkah arus sebab saya tahu saya berada dalam keadaan yang mencabar. Keluarga saya bukan yang senang. So saya berniaga. Wife saya pula bekerja. So situasinya kadang-kadang kita ni ada salah faham. Kadang-kadang buat-buat tak faham. Ada tak faham. Korang faham ke faham saya cakap pasal tak faham ni? Ke buat-buat tak faham tu? Okay. Dan ada juga sayangkan pasangan ni yang dua-dua berniaga. Betul. Pun pening juga. Ramai kan. Kredit gaduh kat rumah tak habis, dia bawa kredit tu pergi office. Sambung gaduh. Kredit gaduh kat office tak habis, membawa pertengkaran pergi ke rumah. Depan anak-anak, na'udzubillah. Jadi apa kata malam ni kita dapatkan talian hayat. Betul. Jadi malam ni kita cuba dapatkan nasihat daripada orang yang kita hormati, orang yang saya rasa siang malam berdakwah, menyampaikan, membetulkan kita punya pemikiran, hati kita, akidah kita, dekatkan diri kita dengan Allah dan Rasulnya. Sayang, mereka berdua paling layak sayang. Sebab diorang dah berkahwin berapa tahun? Teka? 34. Itu bukan teka namanya. Betul tak tekan abang tu? Memang number saya ni sangat angka 34 sawat. tahun perkahwinan. Memang saya salute lah. Okay? 34 tahun. Alhamdulillah. Cuma kita menang sikit lah sayang. Anak dia orang 4 orang, anak kita 5 orang. Nak juga kita menang. Okay, menang satu lah. Ustazah bagi kami menang satu. Tapi kita tak menang lagi. Memang jauh lagi. Apa yang kita tak menang ni adalah nak mendidik anak-anak. Kita kena tanya pula nanti kan kesibukan ustaz dan ustazah. Tapi mereka ni masih lagi sempat mendidik anak-anak dengan baik. Tadi kita dengar anak dia buat master. Betul, kat nanti UKM. Kita tanya lagi apa sama lagi pencapaian yang kita tak tahu. Mungkin the untold story tentang pasangan ni. Betul. Jadi pasangan kita nak jemput ni adalah orang yang sangat selayaknya lah untuk kita nak sanjungi ilmu mereka ni. Bukan senang kan, kita tengok mereka ni dah lama menyampaikan, berdakwah, menyampaikan tentang apa yang sepatutnya kita kan kita belajar kan Islam is the way of life. Betul. Dia patut menjadi cara hidup, lifestyle kita. Syumul, menyeluruh. Kadang-kadang kita ni kan tak sempat nak belajar kan. So kita dan mereka berdua ni sayang, nak puji sikit lah. Yes. Bi terkejut tadi bila tengok teaser. Ya Allah, mereka berdua ni sebenarnya dari dulu nampak muda. Sekarang pun sama macam dulu. Waktu kita tengok remaja. Itulah. Baru tengok tadi. Ustaz-ustaz ni tak reti tua ke? Dengan cucu 7 orang. Okey, kita surrender. Kita surrender. Abang ingat macam dia orang ni tak berubah. Daripada dulu macam sama je. Kita kena minta rahsia kat ustaz-ustazah tu. Ustaz-ustazah kena prepare jawapan tu. Jadi insya-Allah kita nak menjemput mereka ni. Mereka ni adalah pasangan dan mereka pernah mengendalikan rancangan sangat popular iaitu Semanis Kurma. Manisnya kurma itu. Kita suka main-main. Kemudian mereka juga adalah pengarah urusan SMB Kasih Training and Consultancy. Juga menjadi duta kepada beberapa produk yang terbaru kami dengar adalah produk kopi senyum dan cerdik. Jadi saya sebenarnya tanpa buang masa sayang kan. Apa kata kita bawa mereka masuk sekarang? Diorang pun dah tak sabar sayang. Kan saya rasa mereka pun tak sabar nak berkongsi ilmu kepada kita semua. Apa kata kita bawa, kita jemput, kita mempersilakan pasangan yang tidak lain tidak bukan adalah jom kita bawa masuk dulu. Nanti saya perkenalkan kepada anda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, baik Ustazah, baik Ustaz. Dan ni saya nak perkenalkan ni kepada penonton. Memang nak kata tak kenal memang dahsyat sangat kalau tak kenal. Jadi kita nak memperkenalkan kepada anda Datuk Ustazah Nur Bahiyah dan juga pasangan beliau Ustaz Wan Akasha. Ustazah, apa khabar sekarang? Berada di mana tu? Alhamdulillah sihat. Sebenarnya kami berdua ni Tuan Najib dan Puan Aizah Lin, perasan tak? Kita rasa macam kita sedang menonton The Junior of Semanis Kurma. Masya Allah. Macam pandai pas balik ni. Macam tak berapa layak sangat ni Ustazah ni. Layak. Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang dua. Sama-sama Ustazah. Tapi Ustazah, kami dah mengabadikan nama anak kami yang keempat Ajwah. Oh, Masya Allah. Nama rancangan tu lah. Nama kurma kita letak sebab kita suka makan kurma Ajwah.
Oh, bagus, bagus, Jadi bagus. kami letakkan anak keempat tu Ajwa Sofiah. Masya Allah, indahnya nama. Cuma anak nombor 5 Alhamdulillah. je kita letak Mukhriz. Nyaris-nyaris letak Yusof Tayyub. Tapi tak jadilah. Kan? Okey, baik. Ustaz Ustazah, kami sebenarnya kalau tengok kami sangat respect. Kan? Sebab tadi tanya Ustaz berapa lama kahwin? 34. Saya macam Muka muda. rasa macam tapi dah masih 34. baru lagi. Saya dengan suami saya siap kira tahu umur Ustazah berapa lah dia kahwin tu 20 ke apa. Ustazah. Mungkin Ustazah boleh kenalkan. berkongsikan dulu lah sebab introduction. Apa rahsianya tu 34 tahun tu? Panjang angka tu. Okey, sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Najib dan saya dan yang dikasihi isteri Ustaz Siti Nurbahagia Mahmud ya. Kami yang pertama sekali panggilan adalah panggilan yang penuh kehormatan ataupun panggilan yang penuh manja. Itu yang pertama sekali. Macam Ustaz kami panggil masing-masing darling ya. Darling panggil Ling saja. Tapi ada juga orang nak ikut kami darling panggil Ling saja tapi dia lupa suami nak ikut dia panggil Lingkup. Astagfirullah. Aduh, macam mana tu? Memang panggilan harian Ustazah darling tu. Alhamdulillah, itu adalah panggilan harian dan semoga kami berdua ni istiqamah healing ya. Amin, amin. InsyaAllah. Terlebih dahulu Ustazah nak mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga ya. Sebab selama ni kami berdua juga menonton wajah Tuan Najib dan Puan Aizah ni. Masya Allah. Media sosial. Alhamdulillah. Ni pun memang semanis kurma manis. Allah Akbar. Moga-moga. Jap Ustazah, banyak semut pula lalu kat skrin kita ni. Alih dulu. Kan? Dan Alhamdulillah syukur kepada Allah berkahwin dengan Ustaz Wan Akasha, Ling tercinta ni 34 tahun, dikurniakan 4 orang cahaya mata, 3 orang menantu dan Alhamdulillah 7 cucu. Wow, itu memang Meriah hebat tu, meriah Ustazah. Ustazah ni, Ustazah duduk sekali semua ramai-ramai ni, sekali duduk sekali. Masya Allah. Doa kami, ya. Dan ibu Ustazah berkata kepada Ustazah, rumah kami ni hari-hari hari raya. Macam kenduri tu Betul lah tu, Ustazah tu Ustazah. kalau makan tu. Kan, ya. Ha. Tapi yang paling pentingnya Ustazah bersyukur di atas kurniaan Allah, dikurniakan seorang suami yang baik, yang sangat memahami dan mungkin ada pasangan lain yang banyak lagi tips daripada kami berdua. Namun salah satu tips yang sentiasa kami amalkan ialah sentiasa solat berjamaah. Alhamdulillah. Bila hati kita ni Tuan Najib ya dan juga Puan Aizah ya, bila hati kita ni tertaut satu ikatan cinta yang sangat kuat kepada Allah, satu perasaan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. tu kita masukkan ke dalam hati kita. Jadi alhamdulillah Allah tanamkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri ini, insya-Allah dengan rahmat Allah sampai ke syurga. Amin, Dan amin, amin. kami berdua ni tak sangka kadang-kadang ustazah yang suka buat surprise untuk ustaz, kadang-kadang ustaz yang suka buat surprise untuk ustazah. So sekali-sekala lah ya, kejutan manis ataupun surprise ni perlu dalam rumah tangga untuk mengharmonikan lagi hubungan suami isteri. Wow, patutlah dah 34 tu nampak macam pengantin Kan? baru Ustaz dan Ustazah ni. Ustazah bukan pujian semata-mata. Betul dari hati kami. Dari mata kami ni. Allahu Akbar. Sayang, dia bukan kurma je manis sayang. Ha. Kejutan pun kena manis sayang. Yes, Mari itu kita rahsia try rumah buat. tangga. Yang kadang-kadang bukan apa, yang terkejutnya apa, dia lupa anniversary bila. Oh, Kejutan juga tu, cuma pahit. Sayang tak pelibi kan? Bukan, tak ada. Dia ingat insya-Allah. orang lain. Online. Ni online ni di negara lain. Okey, jadi Ustaz dengan Ustazah, malam ni sebenarnya kami bawakan ni sebab ramai sahabat-sahabat kami yang berada di online ni, mereka ni adalah golongan usahawan Ustaz dengan Ustazah. Kan? Jadi kami juga ramai juga anak murid kami ni adalah mereka yang bukan beragama Islam yang juga turut menonton. Oh, okey, bagus. Walaupun macam yang lepas Imam Muda Ashraf, Ustaz Don Daniel, mereka akan share nota lepas kita habis live ni dalam grup khas kita.
Oh, Masya Allah, Jadi hebatnya. saya melihat mereka ni, terutama sahabat-sahabat kita di Sabah, Sarawak yang non-Muslim, mereka catat nota Ustazah mengalahkan kita yang Muslim. Betul, betul sangat. Saya pun baca nota dia orang. Jadi malam ni juga Ustazah, mereka ni juga menonton dan insyaAllah nanti tim saya juga akan share apa dapatan mereka ni yang mereka share. Nanti kita akan postkan kepada PA Ustaz dan Ustazah untuk lihat benda tu insyaAllah. Dan sebenarnya itulah hebatnya ya, bila seseorang itu dia ada impian untuk dia berjaya, maka salah satu usahanya ialah tidak akan pernah berhenti untuk belajar, tak kira daripada mana-mana sekalipun, sebab tu ilmu tersebut dapat dimanfaatkan. Betul. Sama yang non-Muslim. Itu kriteria orang yang hebat, orang yang nak berjaya. Betul ke betul? Betul Ustazah. Betul. Jadi Ustazah, jadi isunya mereka yang berniaga ni sebenarnya ada di kalangan mereka ni dia tidak lari daripada sama ada mereka, kebanyakan yang berniaga ni sudah tentu mereka sebab nak bantu keluarga, nak bantu pasangan. Kadang-kadang dia kesian tengok suami dia penat bekerja, mungkin dia kesian melihat isterinya. Jadi mereka bertekad, aku nak berniaga, nak mencontohi Rasulullah. Dan kita lihat Rasulullah sendiri dilatih sebelum Rasulullah menjadi seorang yang menyebarkan Islam, sebelum menjadi pendakwah, penyampai. Rasulullah ni dilatih dengan menjadi gembala kambing, kemudian berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, dan di situ Rasulullah dididik belajar dengan seorang usahawan wanita untuk juga menjadikan Rasulullah ni bijak dalam berniaga. Yang kita memang kenali Rasulullah seorang yang bijak, pandai berniaga. Jadi boleh tak Ustaz dan Ustazah cuba terangkan kepada kami semua ataupun share macam mana sebenarnya bisnes cara Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah ni yang mungkin kita boleh contohi Ustaz ataupun Ustazah. Silakan. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Soalan yang cukup menarik dan sesuai untuk kita bincangkan pada hari ini ya. Dan sejarahnya Rasulullah SAW telah dididik ataupun telah buat perniagaan antara bangsa ni ketika umur 12 tahun. Wow. 12 tahun Nabi ini sebelum umur 25 tahun sebelum berkahwin dengan Sayyidina Khadijah ni, isteri baginda. Khadijah pada masa seorang usahawan yang luar biasa di Mekah, orang yang kaya raya. Dia mencari seorang yang pengurus ataupun fund manager untuk menguruskan perniagaannya. Maka walaupun banyak fund manager yang lain yang nak kepada modal yang dilaporkan oleh Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah ni berkenan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kalau ikut sejarahnya, sebelum kahwin itu Nabi telah mengendalikan pernikahan Khadijah ini sebanyak 5 kali, membawa perdagangan keluar negara 5 kali. Pergi ke Yaman, pergi ke Syria, 5 kali. Kemudian selepas berkahwin, ketika lepas 25 tahun, umur Nabi berkahwin dengan Khadijah ketika itu 40 tahun, maka pada masa itu 3-4 kali juga Nabi keluar negara. Dan kebanyakan Nabi itu perniagaan Nabi jalankan di Mekah, iaitu semasa musim haji. Kemudian kenapa yang Khadijah ni tertarik kepada Rasulullah SAW? Banyak sangat sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Yang pertama sekali ialah Nabi ini digelar sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Sebab perniagaan yang pertama sekali mesti ada dalam diri kita ialah kepercayaan. Kepercayaan daripada pasangan kita dan daripada pelanggan kita. Itu nombor 1 sekali. Ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW berniaga ini. Yang pertama sekali sifat yang ada pada Rasulullah Al-Amin, sifat yang sangat dipercayai. Yang kedua ialah pelanggan-pelanggan yang Nabi berniaga dengan mereka ni tidak ada yang merungut. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali ialah bila Nabi berhutang dengan pembekal, Nabi membayar sebelum sampai tempoh tersebut. Itu di antara sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Dan kemudian juga yang Nabi bagi lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi ini ialah Nabi bila dia berjanji, Nabi tepati. Dan Nabi ini juga yang sempat Ustaz baca ialah Nabi ini bila dia berjanji dengan customer dia dengan ni, dia bagi barang tepat pada waktunya.
Hebat tu Ustaz. Bayar dengan pembekal pun baginda ambil berat untuk bayar tepat pada waktu. Ya, betul hebat. tu ya. Dan yang Ustaz Wan Akasha jelaskan kepada kita, ini tepatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita baca di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Cabaran kita malam ni ada sedikit technical internet nampaknya. Berjaya ada cabaran demi Betul Ustazah, betul tu. kancak ke mana-mana. Tapi mereka masih stay Ustazah. Okey, jadi Ustazah, Saya Ustazah boleh teruskan balik tadi apa yang Ustazah menyambung kepada apa yang Ustaz beritahu tadi tentang sifat baginda Rasulullah ketika kita berniaga. Apa yang Ustazah boleh jelaskan lagi Ustazah? saya dapat memberi penjelasan di sini betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mempunyai strategi marketing yang sangat luar biasa. Oleh kerana sifat jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diterangkan oleh Ustaz Wan Akasha tadi menyebabkan ramai mereka yang kaya raya yang ada modal banyak ni memberi duit ataupun memberi modal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perniagaan. Maka duit yang Nabi dapat tu, tujuan Nabi tu, duit tu Nabi nak bawa pergi ke Syam. Nabi nak beli barang-barang dagangan di Syam dan jual di Mekah. Tapi hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi tak keluar daripada kota Mekah bawa duit saja. Nabi dengan modal yang diberikan kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi guna duit tu sebelum nak keluar pergi ke Syam, Nabi beli dulu barang-barang yang ada di kota Mekah. Maksudnya Nabi bukannya Nabi keluar tu, Nabi buat modal saja. Ya Allah, geniusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi beli barang-barang yang ada dekat pasar-pasar dekat Mekah ni, Nabi bawa, dan bila Nabi bersama dengan kafilah perdagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Syam, bawa barang dagangan yang Nabi beli kat Mekah ni, so Nabi jual barang yang Mekah ni, Nabi jual dekat Syam. Bila Nabi sampai dekat Syam hari pertama saja Tuan Najib dan Puan Izzah ni, hari pertama ni penat perjalanan sebulan lebih. Ya, ada yang kata sebulan, ada yang kata 2 bulan sebab bawa barang dagangan mestilah lambat antara sebulan ke 2 bulan. Saja subhanallah mesti penat kalau kita relax lah dulu. Betul. Brother. Tak gitu kan? Ada orang dia relax dulu ya, tapi tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama Nabi sampai dekat Syam ni subhanallah, Nabi dah memula jual barang-barang yang Nabi bawa daripada Mekah. Orang Syam tengok barang daripada Mekah, mereka tak sabarlah nak beli. Bagi mereka something new. Sesuatu yang ya, bukan barang di tempat mereka. Hari pertama saja, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, semua barangan dagangan yang Nabi bawa daripada ke Syam laku. Sold out. Hari pertama ya Ustazah? Hari pertama dah habis. Ya Allah, kalau kita jual Excited Ustazah. habis, subhanallah, seronok tak Lin? Terlalu Terlalu seronok. Seronok, betul. Lagi, hari yang kedua Nabi berada di Syam dengan duit yang Nabi dapat tadi tu, Nabi dapat duit tu. Hari kedua dengan duit yang Nabi dapat hasil dagangan tadi tu, Nabi beli barangan-barangan di Syam untuk Nabi bawa pulang berniaga di Mekah pula. Maksudnya apa? Yes, Nabi tak tanggung. Tunggu dululah, rehat dululah, sakit kepala lah, itulah ini. No, Nabi tidak memberi sebarang alasan. Nabi memang pantas, cepat, Nabi memang bersemangat. Nabi sendiri yang bawa produk tu, Nabi bawa pergi jual, Nabi tunjuk dan sebagainya. Dan rombongan Nabi inilah yang pertama sampai dekat Mekah, sampai orang penduduk Mekah ni rasa terkejut. Takkan rombongan perdagangan ni dah balik? Ya, kafilah Quraisy belum balik sebab mereka duk lepak-lepak. Mereka orang kata apa ni? Puha ke? Puha Ustazah. Masa bertenang. Masa bertenang, relax-relax dulu.
Nabi dah sampai, dan bila Nabi sampai dekat pintu gerbang Mekah, orang semua terkejut, takkan rombongan kafilah ni semua dah balik? Mereka adakan announcement dekat pintu gerbang Mekah, siapa nak datang ni, ya, ada rombongan dagangan datang ni. Rupanya Nabi Muhammad SAW dah sampai balik begitu cepat sekali, bawa pula barang dagangan daripada Syam nak jual kat Mekah. Masya Allah, tak sempat Nabi nak berdagang, nak berniaga di pasar di Mekah. Semua barang yang Nabi bawa daripada Syam sampai dekat pintu gerbang kota Mekah sold out. Hebatnya kita punya junjungan baginda Genius, ni, Rasulullah sangat genius. Kepada kita, yang pertama sekali, ya, kita lihat teknik perniagaan Nabi. Pertama sekali jujur. Yang kedua, mudah dalam transaksi. Nabi tak pernah menyusahkan orang, pembeli dan sebagainya. Yang ketiga, Nabi dagang secara tepat, pantas, tak ada nak hold on, tak ada nak tunggu-tunggu dan sebagainya. Yang keempat, Nabi berniaga dengan perkataan yang baik, dengan wajah yang penuh dengan senyuman, menyebabkan orang memang tertarik kepada Nabi SAW. Yang kelima, yang Ustazah cerita tadi, ya, Nabi tak datang kosong daripada Mekah ke Syam bawa produk, dan nak balik daripada Syam pun bawa produk juga. Ini teknik perniagaan yang sangat luar biasa. Yang keenam, subhanallah, Nabi suka bersedekah. Bila Nabi dapat duit dekat Syam ni, belum balik Mekah lagi, Nabi pergi cari dekat Syam, mana orang fakir miskin, mana orang susah, Nabi bersedekah. Yang ketujuh, conclusion daripada teknik bisnes Rasulullah SAW ialah Nabi berniaga dengan keikhlasan di hati. Bila ikhlas di hati, rezeki mudah, insya-Allah. Wow, so jadi kalau kita lihat tu kan sayang kan, betapa Rasulullah ni seorang usahawan yang sangat berintegriti, yang sangat tinggi. Bijak kan, sebab Ustazah selalunya Ustaz, orang yang berniaga ni masalahnya nak manage stok, dia tak tahu nak ambil berapa banyak, dia takut, dia tak berani. Tapi Rasulullah di kota Mekah lagi dah ada stok, dah ambil stok, dia berani untuk invest, beli barang. Dia yakin sebab dia dah tahu dah, baginda tahu sasaran dia di Syam, apa yang pelanggan dia nak. Betul. Kadang-kadang kita ni berniaga, kita show sendiri, kita rasa wow, produk ni best untuk kita, tapi bukan untuk pelanggan. Tapi Rasulullah, saya nampak di situ adalah dia baginda ni dah bijak, kaji pasaran, kaji pasaran. Baginda tahu siapakah sasaran pelanggan dia. Tu yang sampai Syam je habis. Dan jadi, dah kaji pasaran Mekah. Dia dah beli barang ikut pasaran kat Mekah. So Rasulullah, saya tertarik pada Rasulullah tak sampai pasar lagi Ustaz. Dia dah dekat pintu gerbang tu. Maksudnya kalau orang yang jenis susah-susahkan, nanti tunggu kita susun barang dulu kat tempat jualan kan. Tapi Rasulullah tak macam tu. Dia jadi fikir yang mudah. Kalau kat sinilah rezeki dia dapat orang beli, dia jual je lah sampai semua habis kan, Ustazah? Bila Rasulullah SAW memudahkan, maka Allah pun memudahkan segala urusan baginda. Okey sayang, abang dengar sayang, Omar saya pun dia ada soalan nak tanya. Mesti ada. Jadi saya pass the ball untuk dia tanya pula Ustaz dan Ustazah. Apakah soalan yang isteri saya ni nak tanya? Silakan. InsyaAllah. Okay, macam ni Ustazah. Ustaz, dulu waktu saya baru nak faham bisnes suami saya ni, saya memang pandang beliau sangat sibuk. Saya panggil super busy man. Sampai saya rasa macam saya ni diketepikan. Saya rasa masa tu Ustaz. Saya diketepikan, saya kena jaga anak, seorang-seorang anak, baby-baby kecil-kecil kan. Tapi sebenarnya Ustazah, bila bab kata suami saya lah, bila saya dah memasuki sama-sama kami buat bisnes, baru saya tahu bidang bisnes ni sangat-sangat mencabar. Memang banyak masa diperlukan untuk bangunkan sesuatu bisnes. Kalau Ustaz kata-kata manisnya kurma itu, kalau bisnes pahitnya bisnes itu. Pahit ni. Sila. Sakitnya tu di sini. Okey Ustazah, soalan yang saya nak utarakan. Bagaimana Ustazah, Ustaz, bagi pasangan yang salah seorang buat bisnes, isteri atau suami, dan sekarang ni pun kita dapati ramai isteri yang buat bisnes, kan, suami bekerja. Bagaimana mereka nak bahagikan masa antara bisnes dan family supaya keluarga tu seimbang lah Ustazah katanya, bisnes seimbang, keluarga, masa dengan keluarga seimbang. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, satu soalan yang cukup menarik, cukup baik sekali kita bincangkan. Yang pertama sekali yang saya nak jelaskan di sini bahawa dalam kehidupan kita ini
disebut tentang keberkatan. Harta ada keberkatan bila dia dapat manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Sama juga waktu ada keberkatan. Ada orang 24 jam tapi banyak kerja yang dia boleh buat sebab keberkatan waktu yang ada pada dia. Ada orang yang masa 24 jam tapi satu kerja pun dia tak buat. Sebab itu sama sekali carilah keberkatan dalam waktu. InsyaAllah bila ada keberkatan dalam waktu, walaupun kita sibuk macam mana pun kita dapat menyelesaikan semua tanggungjawab yang ada pada kita. Itu nombor satu sekali. Yang kedua ialah bagaimana Rasulullah SAW seorang yang cukup sibuk membahagikan waktu baginda. Yang ini kita boleh pelajari. Nabi membahagikan waktu Nabi kepada 3 bahagian. 1/3, 1/3, 1/3. Mana itu yang kita katakan kita mesti dalam kehidupan kita seiring dan sejalan. Ada orang yang dia sibuk sampai dia lupa kepada family dan tanggungjawab kepada pencipta dia. Sebab itu bagaimana Rasulullah SAW membahagikan waktu. Yang pertama 1/3 ialah Nabi bagi kepada tugas Nabi. 1/3, maknanya 8 jam. Kemudian 8 jam yang berikutnya Nabi bahagikan masa untuk pencipta. Ya. Yang ketiga pula 1/3 lagi ialah Nabi bagi masa untuk family. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab kita ni kadang-kadang, terutama sekali suami lah, orang lelaki kadang-kadang ini yang kadang-kadang isteri rasa kecil hati, rasa terpinggir, rasa macam mana sebab bila suami ni sibuk di luar, dia balik rumah dia ada letih. Rasulullah tak macam tu. Rasulullah bukan begitu. Rasulullah SAW bila balik rumah, di rumah lah Nabi banyak membantu isteri dan keluarga baginda Rasulullah SAW. Hebat. Sebab itu kita sebagai suami, kalau kita nak ikut Rasulullah SAW, bila kita balik rumah, jangan tunjuk kita letih. Maksudnya kita di rumah pun hebat macam mana kita di luar. Kalau kita pantas di luar, dalam rumah pun pantas. Sebab kadang-kadang isteri kita ni bukan suruh kita buat segala tak. Cukup bagi sokongan, kata sedap, terima kasih, ucapan yang memberi sokongan sudah cukup bermakna kepada seorang isteri. Tak gitu? Cadulah pula. Ya. Ustazah mendengar. Sebenarnya Ustazah dapat memahami apa yang Puan Izzah sebut seketika tadi ya. Sudah pasti sebagai seorang suami, tunggak keluarga untuk mencari nafkah dan sudah pasti suami nak buat yang terbaik untuk isteri tercinta dan untuk anak-anak. Namun jauh di sudut hati ni kalau sering ditinggalkan, kalau suami asyik sibuk memanjang, tentulah ada luka di hati. Ya. Namun luka itu boleh dirawat seandainya para isteri bangkit, bangun, berganding bahu, pegang tangan suami tercinta, seiring sejalan, seindah bunga di taman. Ya. Buat bisnes sama-sama. Ya, buat bisnes sama-sama. Ya. Buat bisnes suami isteri. Sebab kita lihat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni, Ustazah kalau nak cerita pasal Khadijah ni Tuan Najib dengan Puan Izzah ni, ya Allah, memang seronok sungguh-sungguh. Kita tak tahu nak gambarkan Khadijah ni dia ada banyak wan. Ustazah ada wan. Alhamdulillah Ustaz wan. Khadijah dia ada banyak wan. Apa dia wan yang banyak ni? Pertama sekali Khadijah ni dia golongan bangsawan. Yang kedua dia jelitawan. Yang ketiga dia ilmuwan. Yang keempat dia hartawan. Yang kelima dia usahawan. Yang keenam dia dermawan. Ya Allah. Ustazah. Ya, indahnya Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah SAW ni, Khadijah berkenan kepada Nabi dengan sifat mulia yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu yang Khadijah percaya. Nabi bawa barang dagangan Khadijah dan untung berlipat-lipat kali ganda. Dan Rasulullah SAW dijodohkan dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang Ustazah sebut. Yang ada banyak-banyak wan tadi ni. Semoga kata-kata Ustazah ni memberi inspirasi kepada para isteri untuk sama-sama jangan biar suami kita berniaga seorang diri. Bahaya. Biarlah kita berniaga bersama-sama kerana Sayyidatina Khadijah
radhiyallahu anha adalah wanita ataupun orang yang paling kaya di Mekah, sehingga dikatakan harta semua pedagang-pedagang di Mekah ni baru sama dengan harta Khadijah ataupun lebih lagi Masya daripada. Allah. Jadi inilah role model kan, Rasulullah ni adalah contoh yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita umat manusia untuk kita tiru the way of life. Macam mana baginda membawa kehidupan baginda, membawa bisnes, membawa keluarga, apatah lagi dalam usaha Rasulullah membimbing para sahabat. Even kita lihat Ustazah, Rasulullah juga mempunyai circle, sahabat-sahabat yang macam yang Ustazah tadi semua dermawan, jutawan kan. Kalau kita lihat 10 sahabat yang dijanjikan syurga, lebih 7 daripada mereka ni adalah orang yang hartawan dan juga dermawan. Betul Ustazah? Betul, antaranya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan Saidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, atau Saidina Umar, ya. Ini di antara tokoh-tokoh usahawan yang berjaya dunia dan akhirat. Bukan sekadar berjaya di dunia, tapi berjaya di hari akhirat, ahli syurga. Dermawan dan sifat yang mereka warisi daripada sifat mulia Rasulullah SAW. Subhanallah, memang hebat para sahabat Nabi. Sangat. Jadi kita melihat Ustazah, Islam itu dibantu dengan mereka-mereka ni yang dermawan, hartawan. Kadang-kadang Ustaz dan Ustazah, ada di kalangan kita yang berniaga ni, bila kita tanya, kau nak berniaga apa yang kau nak capai? Kau nak kaya ke? Tak adalah, biasa-biasa dah lah. Nanti kaya kan lupa diri, kaya kan sombong, lupa isteri, lupa dah beristeri pula dah. Jangan saya, kan? jangan. Tapi kalau dapat yang isteri pula lupa dah ada suami kat rumah. Jadi kadang-kadang apakah perspektif yang sepatutnya kita bina? Adakah benar orang kata, lah Ustaz kalau tengok kan di TV Ustazah tonton drama, cerita dia orang kaya mesti jahat Ustazah. Kan? Tambah lagi dengan cerita Hollywood, yang kaya semua jahanam. Semua menindas. Jadi kita ni, saya daripada kecil pun melihat, salah ke kaya ni? Kan? Sehingga menyebabkan benda tu macam, kenapa kita tidak menunjukkan contoh orang yang kaya ni seperti sahabat baginda Rasulullah yang dia sedekah banyak. Dia kaya ketika hidupnya, ketika dia meninggal, dia tinggal semua harta. Dia mati tu dalam keadaan dia dah tak ada harta. Habis diinfakkan. Contohnya seperti Saidina Abu Bakar. Jadi mungkin Ustaz dan Ustazah boleh menerangkan kepada semua yang menonton ni supaya mereka tidak salah menilai kekayaan, dan bagaimana kalau mereka kaya, apa mereka nak gunakan kaya tu kepada kehidupan mereka. Mungkin Ustaz dan Ustazah boleh menjawab soalan tu. Terima kasih. Okey, satu soalan yang cukup sesuai dan cukup baik sekali ya. Sebenarnya perkembangan Islam juga sejalan dengan kekuatan ekonomi yang ada kepada kita. Kekuatan ekonomi itu juga boleh mempercepat lagi keindahan yang ada kepada Islam itu. Sebab itu kita tengok Islam datang ke tanah Melayu ini juga adalah daripada usahawan-usahawan yang berdagang daripada tanah Arab, daripada India, datang ke sini untuk menyebarkan Islam. Itu di antara contoh betapa kita perlunya kepada usahawan-usahawan ataupun pedagang-pedagang ataupun businessman yang berjaya. Kemudian kita tengok banyak hadis Rasulullah SAW dan ayat Quran yang menyuruh kita menjadi orang yang the best, yang terbaik. Antara dia yang Ustaz sempat berikan pada hari ini, yang pertama sekali Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang banyak memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut ialah orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan disayangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Menunjukkan kepada kita bahawa Allah menyuruh kita menjadi mukmin yang kuat, terutama sekali daripada sudut ekonomi. Terbaik tu Ustaz. Maksudnya Islam tu menyeru kita ni ada ekonomi yang baik, supaya bila Islam itu perlu disebarkan, dan penyebaran itu bukanlah percuma, memerlukan harta benda, memerlukan aset. Mungkin Ustazah boleh menyambung apa yang telah diperkatakan oleh Ustaz sebentar tadi. Saya sebenarnya nak sebut 10 perkara. Boleh ke Tuan Najib dan Puan Boleh Aizah? Ustazah. Boleh Ustazah. Silakan. Silakan.
nak sebut 100. Puan boleh. Tuan Najib dengan Puan Aizah ni cool and steady, kita buang kosong kat belakang, kita bagi 10. Ya? Kenapa? Baru nak kenapa, itulah suami isteri bila ceramah. Kenapa ni? Sebenarnya, kita nak bagi banyak. Lepas tu? Malam apa? Banyak nak bagi sebenarnya. Nak bagi 10 kan? Cadangan Yang ni. lain kita simpan. Sebab apa simpan? Supaya boleh panggil lagi. InsyaAllah. Boleh Ustaz. InsyaAllah Ustaz Ustazah. Dalam hidup kita. Kita pada strategi. Strategi tak boleh bagi habis. Okey. Kita akan simpan juga untuk kita. Bijak Ustaz. Nampaknya tanda pujaan hati Dinda ni seronok ya dapat bersama dengan Tuan Najib. Alhamdulillah. Kami lagi seronok Ustaz. Alhamdulillah ya. Ustazah nak bagi kepada para usahawan ni supaya kita buka minda kita betul-betul ni, janganlah ikut ayat lama. Tak payah kaya lah, kalau kaya nak buat apa, duit bukan boleh masuk kubur, kata orang utara. Tuan Najib dengan Puan mana? Kami orang Johor. Orang Johor Selatan. Oh, okey, kita pergi cakap utara. Tapi Ustazah. kita ada 2 orang tim kita orang Penang. Ada. Oh, mana dia orang Johor. Johor. Luaskan kuasamu. InsyaAllah. Ya. Okey. Ustazah nak faham. Ustazah dari mana? Orang Penang. Penang. Ustazah. Oh, memang orang utara lah. Pihak utara. Okey. Ya. Jadi kita nak fahamkan ya, kita kena buang persepsi yang negatif seperti itu. Kita nak jadi orang yang pemurah macam Ustaz Wan Akasha sebut tadi. Tapi kalau kita tidak ada al-fulus macam mana kita nak jadi orang yang pemurah? So kita kena masukkan dalam minda kita, why? Kenapa kita kena berniaga? Pertama sekali ialah berniaga adalah sunnah Rasulullah SAW dan mendapat pahala. Maksudnya bila kita berniaga, kita bisnes ni dahlah sunnah Nabi. Kita pula niat dalam hati kita nak ikut sunnah Nabi, maka kita ni mendapat pahala sebab kita nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu yang Sayyidatina Khadijah ni merupakan usahawan wanita yang terkenal sekitar tahun 585 masih mampu berdiri seiring dengan kaum lelaki Arab yang ketika itu orang perempuan dipandang tak berapa ada kelas lah. Ya, sebab tu pertama berniaga adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua Tuan Najib dah sebut tadi. Kenapa kita kena berniaga? Sebab daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, 4 daripadanya merupakan usahawan tokoh korporat yang berjaya yang kita sebut tadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf dan juga Sayyidina Umar. Ya. Sebab itulah kita lihat ya, bila 10 sahabat Nabi dijamin syurga, takkan kita tak nak ikut? Takkan kita tak nak ikut langkah-langkah mereka yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga, why? Kenapa kita kena berniaga? Sebab kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keuntungan dunia dan juga keuntungan di hari akhirat. Di mana di hari akhirat nanti peniaga-peniaga yang jujur dan amanah akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Janji jujur dan amanah. Yang seterusnya, ada apa ni? Ustaz nak tambah sikit Okey. tentang perniagaan ini yang Nabi sebut juga 90% keuntungan itu, rezeki itu datang daripada dunia perniagaan. Ya. InsyaAllah. 90% Banyak tu Ustaz. rezeki yang ada di atas muka ini datang pada dunia perniagaan. Justru kalau kita tak merebut peluang ini, takkan kita nak pilih yang 10 saja. Kita nak pilih yang, sebab peluangnya lebih besar. Ya, dan apa yang Ustaz sampaikan itu adalah sebab yang keempat. Kenapa kita kena berniaga? Sebab 9/10 rezeki itu datangnya daripada bidang perniagaan. Luasnya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala curahkan kepada mereka yang menceburkan diri dalam bidang bisnes. Yang seterusnya, yang kelima, kenapa kena berniaga? Sebab ia adalah mata pencarian yang paling baik dan afdal. Nabi SAW telah bersabda, mata pencarian yang paling baik adalah berniaga, iaitu jual beli yang baik dan dari usaha kedua tangannya. Yang keenam, kita melibatkan diri dalam bisnes sebab kita nak contohi akhlak mulia Rasulullah SAW, di mana Ustaz akan sebut selepas ini 4 sifat Nabi yang perlu kita contohi. Yang ketujuh, dapat pahala jihad. Nabi sebut, InsyaAllah. barang siapa Pahala pagi, jihad Ustazah, tinggi tu. sebab Nabi sebut dalam hadis, barang siapa pagi-pagi hari keluar mencari rezeki, buat menyara kehidupan ahli keluarganya, dia mendapat pahala seolah-olah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Masya-Allah.
sebab teruskan. Semangat pula kita malam ni kan. Alhamdulillah. Ada aircon. Okey ya. Yang ke-8 kita nak berniaga sebab kita nak jadi insan yang berjiwa mulia. Kita nak jadi orang yang pemurah, kita nak sedekah, kita nak bayar zakat. Ramainya orang susah, orang miskin yang boleh kita tolong ya. Yang ke-9 ialah hati ikhlas pasti dibalas. Ustazah pernah guna tagline ni dulu masa masuk TV ya. Hati ikhlas pasti dibalas. Maksudnya setiap hati ikhlas pasti kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10 Ustaz Wan Akasha dah sebut dicintai oleh Allah. Bila sebut dicintai oleh Allah, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah tak laratlah, tunggu dululah, tak apa buat dululah. Nanti I tengok you berjaya baru I buat. Kita tak nak. Kita nak jadi mukmin yang kuat. Dan yang seterusnya ya, dah berapa dah tadi ya? Dah 10. 10 Ustazah kena Ustazah nak jadikan 100. Tak apa Ustazah, bagi je lah lebih. Kurang macam nak tengok Tuan Najib dengan Puan Aizah ni. Memang fokus betul-betul ya. Itulah 10 sebab kenapa kita perlu berniaga dan tak nak dah lepas ni ada persepsi yang negatif. Kita ni tak payah kaya, sedangkan dengan kekayaan tu kita boleh gunakan ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu. Amin insya-Allah. Betul tu Ustazah, terima kasih kan. Sayang kan dalam baru tanya 3 soalan je. Kan? Kami ni dah belajar terlalu banyak perkara malam dan saya yakin mereka yang menonton juga adalah belajar banyak benda dan saya rasa Ustazah bagi 10. Ustaz tadi dah bagi beberapa sifat baginda Rasulullah. Dan Ustazah orang kata kita kalau belajar ni 45 minit je dia boleh fokus. Oh lepas tu tak boleh dah? Jadi kita kena break sekejap. Bagi laluan kepada pesanan penaja ni. Lepas tu nanti saya nak semua anda semua yang menonton stay tune. Kita tak habis lagi. Ada banyak lagi soalan yang kita nak dapatkan kepastian, clarification daripada Ustaz dan Ustazah supaya kita berniaga ni dengan yakin bahawa bisnes kita buat ini mendapat redha, mendapat rahmat perlindungan daripada Allah SWT. Jadi kita rehat sebentar kan? Teruskan menonton sebab kita ada hadiah untuk anda ni. Kita sediakan hadiah iPad malam ni kepada anda yang menonton. Jadi kita tengok dulu pesanan ni dan kita sambung sebentar lagi. Okey. Bila kita duduk kat sana tu, bila dengar anak tak sihat ke, mak ayah tak sihat ke, kita akan susah hati tau. Jadi saya ambil keputusan, saya berhenti, saya berniaga. Kau mana boleh jual barang motor, kau tak ada main, kau tak main motor, kau tak boleh jual barang motor. Okey, segalanya berubah bila saya Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hakim. Saya berniaga jual helmet dekat Kluang Johor dan saya berasal daripada Kluang. Permulaan saya masuk bidang perniagaan ni sebab anak saya. Dulu saya bekerja sebagai technician dekat dalam bidang oil and gas, tapi kita kerja dekat offshore kan. Jadi kalau pergi tu dalam sebulan, kadang lebih kan. Jadi masa tu saya dapat anak dan bila kita duduk kat sana tu, bila dengar anak tak sihat ke, mak ayah tak sihat ke, kita akan susah hati tau. Jadi saya ambil keputusan, saya berhenti, saya berniaga, balik sini berniaga lah. Jadi memang kalau kata Big Y tu sebab family lah, banyak pada family lah Big Y saya. Itu yang membuatkan saya berniaga. Bermulanya perniagaan helmet ni raya baru ni, raya tahun 2020 ni. Saya duduk bincang dengan abang ipar saya, nama dia Wan, untuk bincang-bincang. Dia approach saya untuk suruh jual barang-barang motor, macam baju, stiker semua. Tapi saya agak kurang berminat lah dekat arah tu. Jadi saya tiba-tiba terfikir pasal helmet. Saya tanya dia, helmet kat Kluang ni ada tak orang jual kan? Dan dia kata tak ada. Okey, jadi esoknya kita orang berdua pergi pusing. Satu Kluang, Batu Pahat, Simpang Renggam, JB, pusing nak cari helmet yang cantik-cantik. Jadi memang agak kecewa lah. Macam ada jumpa kedai jual helmet tapi dia punya pilihan tu tak banyak. Macam kedai-kedai motor, pilihan dia tak banyak. Jadi kita orang terus proceed jual helmet yang cantik-cantik. Kenapa saya buat ni? Ada satu sebab tu kenapa saya buat helmet ni betul-betul. Ada satu kawan ni dia bakar saya tu. Saya minta pendapat dia, boleh tak saya jual helmet pasal dia main motor kan. Lepas tu dia bagi kata-kata macam apa ni? Kau mana boleh jual barang motor, kau tak ada main, kau tak main motor, kau tak boleh jual barang motor. Jadi kat situ saya rasa terbakar dan buatlah sampai jadi. Start memang offline tu. Mula start offline. Lepas tu tiba-tiba rezeki dapat kedai ni, kita gamble buka
buka kedai ni. Lepas tu datang pula tim Momentum ajar kita supaya online kan bisnes ni. Mula kita pun tak fikir macam boleh jual online helmet ni, tapi tim Momentum datang advice kita cuba online kan, dan kita pun online kan helmet ni. Memang banyak perubahan lah. Macam masa kita sebelum kita online kan bisnes tu, kita boleh jual dalam 40 ke 50 biji helmet je. Lepas tu bila kita dah start online kan, kita dah masuk ke Facebook, kita belajar sikit dengan tim Momentum tentang Facebook, kita dapat break 150 biji sebulan. Memang satu kenaikan figure yang banyak juga pada kami. Okay, sebelum kita online kan bisnes helmet ni, masa kita buat offline tu, saya jual dalam 40-50 biji, lebih kurang sale dalam 17,000, 18,000 lah. Tapi lepas kita dah online kan, dan ramai pengguna Facebook tahu, kita punya sale helmet naik ke 40,000 lebih kurang dalam 150 biji helmet kita boleh jual dalam masa sebulan. Bila kita ada guru, kita akan ada macam satu lorong yang macam mana kita pun susah nak terangkan. Dulu masa saya tak ada guru, saya berniaga ikut sedap-sedap je, rasa nak buat buat iklan, tapi itu iklan pun tak apa-apa pun saya tak tahu lah. Tapi bila dah belajar dengan RPM, kita dah ada cikgu, kita baru nampak ada banyak lagi lorong yang kita boleh pergi untuk pergi lebih jauh lagi lah. Boleh dapat lebih ramai customer macam tu lah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Sifu Najib dan tim Momentum, sebab bagi saya dan tim saya ni banyak idea-idea untuk kita buat untuk lebih maju, dan memang banyak idea yang kita dapat daripada tim Momentum ni. Sangat banyak idea. Jadi kita baru pakai dalam 2-3 teknik je pun kita dah boleh ada grow lah kita punya dari segi sales tu. Memang grow banyak. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Najib dan tim Momentum. Memang the best lah. Okey, segalanya berubah bila saya buat tindakan. Baiklah Ustazah, boleh saya menyambung? Tadi tu kalau Ustazah dan Ustaz lihat, dia adalah kisah salah seorang anak murid kami yang dia berniaga helmet. Itu saya tengok tapi tu. sebab dia berniaga di luar bandar, dia tak boleh nak reach ramai pelanggan. Jadi kita ajar dia teknik-teknik yang dia masuk kelas kita Ustazah, yang lepas kita charge satu kelas tu 2 hari RM2. Masya Allah, terlalu murah. Iurannya RM2 je. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat tadi, dia jual helmet daripada sale sebulan 18,000, dia naik kepada 40,000. Berkat dan Allah Ta'ala izinkan dia masuk kelas yang kita charge RM2 je Ustazah. Itu pun sebab kita nak dia ada komitmen. Kalau tak, dia orang ni bagi free, dia tak masuk. Betul. Dan insyaAllah Ustazah dan Ustaz doakan next kelas kita pada bulan November nanti, di mana kita akan melancarkan sekali lagi kelas ni, dipanggil Roket Pemasaran Momentum, nak tarik pelanggan. Edisi nak capai 10,000 yang pertama, kita akan lancarkan kelas 2 hari dengan yurannya RM10. Kalau dulu RM2, bulan 11 RM10 Ustazah. RM10 kita harap, sebab kita tahu ramai usahawan kita ni kadang Ustazah, mereka berniaga tapi tak ada untung. Jadi itulah, kita bukan sahaja mengajar mereka bisnes, kita bawa juga segmen-segmen topik macam ni untuk bukan sahaja menguatkan akal dia, menguatkan hati dia juga. Betul. Jadi tadi Omar saya kata dia ada soalan lagi nak tanya pada Ustaz dan Ustazah ni. Jadi silakan saya nak tanya soalan apa lagi. Terima kasih bang. Sebab Ustaz dan Ustazah malam ni memang spend masa dengan kita ni. Ustaz ucapkan tahniah kepada tim Momentum. InsyaAllah, terima kasih Ustazah. Usahawan tu terus berjaya. Amin. Terima kasih Ustaz Ustazah. Teruskan saya tadi soalan tadi. Dari petang tadi bincang apa soalan nak tanya ni. Macam nervous. Idola. Kita nak tanya soalan idola ni. Ya, tapi semua insyaAllah yang berkaitan dengan topik malam ni. InsyaAllah. Okey Ustazah, Ustaz. Tadi saya cakap pengalaman saya yang skeptikal dengan suami yang bisnes waktu dulu-dulu. Tapi Ustazah sebenarnya usahawan wanita ni Ustazah sebenarnya lebih ramai daripada usahawan lelaki. Dan mereka rata-ratanya ada masalah yang sama Ustazah. Suami skeptikal pada mereka dalam sepanjang mereka buat bisnes. Dan saya nak tanya macam ni, macam mana Ustazah, kita tak kiralah siapa yang berniaga sekarang ni, suami ke, isteri ke yang driver bisnes, bagaimana mereka ni, driver bisnes ni nak dapatkan sokongan dan dorongan daripada pasangan mereka. Dan boleh Ustazah dengan Ustaz bawa contoh antara Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah, cara mereka saling menyokong antara satu sama lain. Silakan Ustazah.
Okey, baik. Terima kasih. Silakan Lee. Okey, sebenarnya Ustaz nak bagi banyak tip malam ni ya. Nanti tip yang pertama dulu Ustaz nak bagi. Ya. Tip yang pertama Ustaz nak bagi untuk kita suami isteri jangan ada perasaan yang disebut tadi ya. Yang pertama sekali ialah kita mesti suami isteri mesti meraihkan minat ataupun hobi masing-masing. Itu nombor satu sekali. Kita mesti meraihkan. Sebab suami ada hobi dia. Isteri ada hobi dia. Dan jangan sama sekali pasangan bila berkahwin sekat hobi ataupun minat pasangan kita. Sebab kadang-kadang bila Ustaz tengok kadang-kadang kenapa rumah tangga tu tak bahagia. Di antaranya sebab kadang kita memang ikut kajian bahawa kita mengenal pasangan kita yang sebenar selepas perkahwinan kita 5 tahun. Berapa tahun Ustaz? Setahun pun. Setahun tak kenal 5 lagi. tahun. Selepas 5 tahun True colour tu. Pasangan yang sebenar. Kalau Biasanya kereta tu Ustaz dah habis warranty Ustaz. Kalau kereta 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun barulah kita tahu perangai pasangan kita yang sebenarnya. Masya Allah. Setahun belum. 2 tahun belum. Baik, baik. Sebab itu, tip yang pertama sekali ialah kita mesti raihkan minat dan hobi pasangan masing-masing. Apa minat dan hobi suami, isteri jangan sekat. Sama juga suami jangan sekat hobi dan minat isteri. Sebab itulah yang Ustaz sebut ialah apa yang kami lakukan. Macam sekarang ni, Ustaz daripada dulu sekolah rendah adalah minat main bola. Sampai sekarang, walaupun Ustaz dah umur 50 tahun lebih, tapi Ustaz masih lagi bermain bola. Ustaz dah tim bola sendiri. Wow. Situlah Ustaz kelab, Ustaz lah kapten, Ustaz lah player. Itulah yang Ustaz main sampai sekarang. Baru tahu ni Ustaz. Dahsyat tu. Patut fit Ustaz. Jadi kalau pasukan bola tu Ustaz minat yang mana Ustaz? MU ke dah tak relevan Ustaz? Malam ni kebetulan kita nak minat Juventus. Oh, Juventus. Sebab Ronaldo main. Wow, Sebab suka. dahsyat Kita Okey, memang tak pandai tips Ustaz buat yang, bola ni. Tips yang Ustaz Wan Akasha berikan yang pertama sekali ialah meraihkan hobi pasangan. Ustaz nak tanya Puan Izzah. Puan Izzah minat bola tak? Minat bola tak? Terkelu saya nak jawab. Masa kecil minat Ustazah sebab bila suami jarang tengok bola, saya pun dah tak tengok lah. Kita ikut apa yang suami minat kan. Okey. Kenapa Ustazah tanya? Sebab Ustazah tak minat langsung bola. Nampak tak perbezaan? Ya? Perbezaan kami berdua. Ya? Nak cerita kata, suami isteri ni dia tak semestinya all the way you sama je semua. Betul, tak semestinya. betul. Dia mesti ada seorang macam ni, seorang macam ni. Ustaz memang minat bola, Ustazah meraihkan minat Ustaz supaya Ustaz dapat memberikan sokongan. Tapi Ustazah ni bab bola ni boleh kata mungkin 20% je lah knowledge tentang bola. Yang lain Ustazah tak sebab tak minat. Bila kita tak minat, kita tak rasa kita nak mendalami, cuma kita support husband. Jadi macam mana Ustazah support? Ustazah sendiri yang sediakan pakaian bola Ustaz. Ya, Ustaz nak pakai t-shirtnya, dia tak pakai t-shirt, pakai apa? Jersey. Tengok nak sebut tak erti kan. Jersey-nya dan Ustazah nak tunjukkan kata Ustazah memang support Ustaz ni sampai Ustazah suka ni cara orang dulu lah. Ustazah suka basuh pakaian bola Ustaz ni, basuh sendiri. Ustazah tak basuh sendiri. Ya, Ustazah akan basuh sendiri. Maknanya ini memang cara untuk kita support walaupun kita tak minat. Ya, itu tips yang pertama tu. Yang tadi Ustaz sebut tadi ni, Ustaz tadi bagi tip yang pertama tentang kita meraihkan minat pasangan kita kan. Yang kedua ialah kita perlu menyantuni kepelbagaian sifat pasangan. Maknanya kita kepelbagaian sifat pasangan. Maksudnya bukan semua sifat yang ada pada pasangan kita ada positif, ada negatif. Maknanya kita menyantuni dia sebab tidak ada sesiapa pun yang perfect. Tak ada. Tidak ada yang sempurna. Tapi lihat kebaikan pasangan kita. Jangan melihat kepada kelemahan dan sifat negatif yang ada pada pasangan. Baik Ustaz. Kalau macam tu Ustaz, apa minat Ustazah pula yang Ustaz tahu? Sama kot kita kot Ustazah.
Ustazah yang Ustaz tahu apa? shopping. Alah, memang dah tahu sama Ya dah. Allah. Jadi lepas ni saya kena bersangka baik kalau Omar saya kata nak pergi jumpa Habib. Habib Jiwel nama dia. Oh, Masya Allah. Nampaknya saya kena sokong lah macam tu Ustazah. Terima kasih Ustazah ya. Lepas ni senang saya. Itu adalah tip bagaimana Ustaz nak menggembirakan Ustazah. Ya, Ustaz akan bawa Ustazah pergi ke tempat yang dia suka shopping. Sekarang tak boleh pergi. Dan pada masa itu Ustaz bagi peluang pada Ustazah, shoppinglah berapa lama. Bagi tahu. Alhamdulillah. 2 jam, 3 jam bagi tahu. Nanti abang kalau Ustaz tak mampu nak ikut, Ustaz akan tunggu di kereta ataupun Ustaz pergi ke tempat lain. Nanti Ngeteh Ustazah kat mana-mana. dah siap, Ustaz datang jemput. Yeah. Lama tu Ustazah, 3-4 jam tu Ustazah. Ustaz menambah je tu. Tak Ustaz, kadang-kadang dia shopping 2-3 jam dia rasa 2-3 minit. Oh, Kita ni dah order Tak apa, Ustazah. kopi Kita biasa. kena mana tak apa Ustazah. 3 cawan kopi dah habis. 10 dia tak habis lagi. Sebab perangai laki-laki dengan perempuan membeli belah lain. Betul. Bila nak beli satu benda, dia akan masuk terus dia ambil terus dia bayar. Tapi orang perempuan tak begitu. Dia Betul. akan tawaf dulu. Dia akan Ustaz, pilih lah. Sebab itu kita Orang lelaki Ustaz dia beli dia belah. Orang perempuan dia beli dia tak reti nak belah. itu tepat sekali. Bukan ni. Nak pilih yang terbaik dan yang jimat supaya tidak menyusahkan suami tercinta. Sebab itulah Betul. pasangan suami isteri kena faham fitrah ini. Jangan kita melawan fitrah menyebabkan kita terpendam dalam hati. Sebab itu kadang-kadang isteri bila pergi ke suami, bila suami desak-desak, dia bengkak. Bengkak. Ya. Betul dan Ustaz. kalau Ustaz bagi tahu di awal tadi yang Ustaz memang minat bola, Ustaz bagi tahu Ustazah minat shopping, tapi sebenarnya shopping tu dia mungkin jatuh nombor 3, nombor 4. Nombor 1 apa Ustazah? Satu yang paling Ustazah suka ialah Ustazah memang suka kemas rumah. Masya Allah. Suka gubah bunga dan Ustazah tak boleh langsung rumah berselera. Ustazah boleh lagi mop rumah pukul 1 pagi ya. Boleh lagi kemas dan sebagainya, dan Ustaz tak pernah halang dan Ustaz tak pernah marah sebab Ustaz tahu itu adalah terapi untuk Ustazah. Sebab bila kita suka buat sesuatu, itu adalah kebahagiaan kita. Betul. Tak Saya nampak bunga kat belakang tu Ustazah. Cantik. Saya rasa tu Ustazah gubah tu. penuh bunga satu rumah. Saya tahu mak saya macam Ustazah. Bunga macam nak jual bunga. Ya. Dan sebenarnya nak menambah lagi soalan daripada Puan Aizah tadi ni tentang suami ataupun isteri yang skeptikal tadi ni ya. Tiru macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tiru macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di mana Khadijah ni ada banyak keistimewaannya yang harus kita teladani. Antaranya banyak. Ustazah nak sebut 3K je. 3K yang Khadijah pandai gunakan untuk menambat hati Rasulullah SAW. K yang pertama ialah kelembutan. Sayyidatina Khadijah walaupun tokoh korporat wanita yang berjaya kaya raya, tapi ya Allah, beliau Sayyidatina Khadijah ni merupakan seorang isteri yang penuh dengan kelembutan. Itu yang bila Rasulullah SAW balik sampai dekat rumah, Khadijah sambut depan pintu rumah dengan kelembutan tu tadi. Ya? Yang K yang kedua ni ialah kecantikan. Kecantikan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini dapat menjinak, melunakkan, melembutkan hati Rasulullah SAW, di mana sebelum Nabi nak masuk rumah, Khadijah dah tahu dah biasanya pukul berapa Nabi pulang. Khadijah akan mencantikkan dirinya, mendandan dirinya, pakai paling cantik, semua perfume paling wangi, buka pintu, sambut kepulangan suami tercinta sampai Nabi kata apa? Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Dan K yang ketiga ialah kasih sayang. So kasih sayang ini adalah rencah respi yang paling yang paling power untuk kita mengikis pandangan-pandangan negatif terhadap pasangan kita, insyaAllah. Dan Ustaz nak tambah sikit yang ketiga tadi ni, Ustaz bagi 2 tau. Yang ketiga ya, semua ada 7, Ustaz bagi yang ketiga ya. Yang ketiga, kita mesti pasangan kita mesti memahami ataupun kita sebut
peka perubahan yang ada pada pasangan kita. Sebab kita ada masa dia sedih, ada masa dia gembira. Kita kena tengok perubahan dia. Sebab itu Rasulullah SAW dia peka tentang perubahan isteri dia, Aisyah. Ya, macam mana dia tahu? Sebab Aisyah ni bila dia suka, dia akan demi Tuhan Muhammad. Betul. Tapi kalau dia marah kepada Rasulullah SAW, dia akan demi Tuhan Ibrahim. Sebab itu Ustaz tahu perubahan peka kepada perasaan Ustazah ni. Macam mana Ustaz tahu? Ustazah ni bila dia happy, dia akan bercakap. Okey. Kalau dia tak happy, dia akan senyap. Ustazah, kita geng Ustazah. Kita tahu perubahan peka kepada perubahan perasaan pasangan kita. Betul tu Ustaz, betul. Juga, Alhamdulillah. Okey, baik. So banyak kan, saya nak tanya ni, adakah anda yang sedang menonton ni dapat tak ni sesuatu? Saya rasa Ustaz pun bagi beberapa tips, Ustazah pun beri beberapa tips. 3K tu tadi. Banyak tips. Kan apa tadi? 3K, Masya Allah. Kecantikan. K tu K kedua. K pertama apa tadi Ustazah? Kelembutan. Lemah lembut. Kelembutan, kecantikan, kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kadang-kadang kita ni yang sedang menonton, kadang-kadang bila kita berniaga sibuk-sibuk pun kita kena ingat balik bahawasanya bila kita balik ke rumah, apa pun jawatan di office tu kita tinggalkan. Betul. Walaupun mungkin ada kat sini usahawan wanita, di office dia mungkin adalah CEO. Tapi dia balik kat rumah, dia adalah chief operation macam Ustazah. Pukul 1 pagi pun dia masih lagi mop kemah rumah. Betul lah. Tapi kalau di Dahsyat. luar, Ustazah adalah orang mengendalikan manisnya kurma itu. Kan? Tapi bila kita balik, sama juga dengan suami, kita tinggalkanlah segala pangkat, title tu semua. Kita kembali kepada fitrah kita di rumah. Kita lah ketua keluarga. Ataupun kita adalah suri rumah tangga. Jadi banyak tu yang Ustaz dan Ustazah tadi share. Jadi kita tak habis lagi. Adakah anda, saya harap bagi anda yang menonton dapat komen kat situ. Terima kasih kepada yang dah tag kawan-kawan pasangan dia. Dan lebih elok lah, lebih afdol kalau dapat menonton bersama dengan pasangan. Lembut-lembut sikit aja bukannya, bang, tengok ni Ustazah, janganlah macam tu. Manja-manjalah sikit bang. Oh bang. Bestnya kalau malam ni kita boleh tonton ni ni Ustaz dengan Ustazah ni Mari sini ayang buatkan kopi. Ambil kopi cerdik. Nak bagi abang cerdik sikit. Kopi senyum. Kopi senyum. Kan? Jadi Kopi senyum. senyum. Kopi senyum. Kan? Senyum Jadi itu cara untuk kita berkasih sayang. Jadi Ustaz dan Ustazah, kadang-kadang bila dalam perniagaan kita selalu cakap perkara yang penting adalah mendapatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan kalau dia percaya, terhasillah transaksi jual beli. Sebab dia percaya kita. Kita ni kalau tak percaya, awak dia cakap apa ni, merepek ni. Kan jual apa, vacuum ada 88 fungsi. Tapi bila kita dapat memberikan, meyakinkan pelanggan, maka berlakulah jual beli dan bahagialah kita sebab dapat jualan. Tetapi sama juga di dalam rumah tangga. Kan? Perkara yang sangat penting juga adalah kepercayaan pasangan. Dan saya percaya Ustaz dan Ustazah, sekiranya kita gagal mendapatkan kepercayaan pasangan ataupun ibu bapa, macam mana kita nak berjaya di dalam perniagaan? Sebab orang yang depan mata, teman sebantal pun kita gagal yakinkan, apatah lagi orang di luar sana yang nak jadi pelanggan kita. Jadi Ustaz dan Ustazah mungkin boleh kongsikan sedikit tips bagaimana nak bina kepercayaan macam Ustaz Ustazah 34 tahun ni. Saling percaya ni. Kami ni baru 12 tahun berkahwin. Itulah. Kan? Jadi macam mana nak bina kepercayaan yang buatkan pasangan itu kekal insya-Allah sehingga syurga. Orang kata apa? Amin. Until jannah. Amin. Silakan Ustaz Ustazah. Amin. Ada satu statistik data yang telah buat kajian tentang 733 millionaire seluruh dunia. Mereka ni adalah orang yang sangat luar biasa yang mempunyai aset yang beratus juta dan bilion. Bila ditanya kepada mereka 733 orang seluruh dunia ini,
CEO seluruh dunia ini, apa faktor kejayaan mereka? Ada 5 faktor. Yang pertama sekali ialah jujur kepada semua orang. Dan ialah menjadi orang yang dipercayai kepada semua orang. Bukan kepada isteri saja, tapi semua orang. Yang kedua ialah menerapkan disiplin. Disiplin itu penting. Sebab disiplin, antara disiplin ialah sentiasa bangun awal. Okay, yang ketiga, bergaul baik dengan semua orang. Jangan kita pilih orang. Orang kaya ke orang miskin, semua kita bergaul baik dengan semua orang. Betul. Yang keempat ni, memiliki suami ataupun isteri yang menyokong. Dilakukan. Yang kelima ialah bekerja lebih daripada kebanyakan orang. Kalau orang lain bekerja 5 jam, kita bekerja lebih daripada itu. Ya, maknanya di sini untuk kita mendapat kepercayaan pasangan kita, Ustaz nak memetik satu kata-kata ya, iaitu Boleh Ustaz, silakan. cinta tidak boleh dipisahkan dengan tanggungjawab. Keduanya melahirkan rumah tangga yang bahagia. Cinta dan tanggungjawab. Dan bila musim cinta sudah berlalu, biasanya kadang-kadang memanglah mula kahwin ling yang. Tapi dah lama kahwin baling melayang. Kaulah ratu, kaulah sayang. Lama kahwin kaulah hantu, kaulah jembalan. Allah, na'udzubillah Ustaz. Bila musim cinta sudah berlalu, semailah pohon tanggungjawab. Insya-Allah musim cinta akan mekar kembali. Amin. Sebab itu, cinta dan tanggungjawab jangan dipisahkan. Dahsyat Ustaz punya kata-kata cinta ni ha. Mendalam maksudnya Ustaz. Patutlah Ustazah memang macam terbuai je dengan kata-kata Ustaz ni. Allahu Akbar. Dan kami mendoakan semoga bahtera kasih ya yang dibina oleh Tuan Najib dan juga Puan Aizah 12 tahun tadi bukan sekadar 12 tahun tapi bahagia dunia akhirat, love till jannah. Masya-Allah. Amin. InsyaAllah berkah tu Ustazah. Sangat bermakna doa tu buat kami Ustazah. Kurma ajwa. Sebenarnya Ustazah dengan Ustaz Wan Akashah ni rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kami dikurniakan minat yang sama. Minat yang sama maksudnya memang suka ceramah, suka berdakwah, suka menyampaikan ilmu, ya. Dan betul. Betul ya. Dan kebetulan Tuan Najib dengan Puan Izzah ya, sebab kami belajar sama di sekolah menengah sama. Sama. Oh, ya ke? Itu sebab kami masa kami belajar. Satu sekolah lah ni Ustazah. Ya saya. Ustazah jumpa di sekolah menengah ke macam mana? Sekolah menengah. Jumpa di sekolah menengah di Ma'had. Ya, kami Alhamdulillah. Ma'had Mahmud Al-Usta Kedah. Panjang jodohnya. Tuan Najib dan Puan Izzah, kita sekolah tak campur. Ustaz Ma'had Putra, Ustazah Ma'had Putri, Ustaz Head Prefect Putra, Ustazah Head Prefect Putri. Masya Allah. Jodoh telah diatur daripada awal. Allah Akbar. Ustazah, kami kenal ketika di tingkatan 5 MRSM MUA. Oh, Masya Allah. Dia dah hujung-hujung, dah nak SPM tu baru ternampak. Dah nak balik rumah dah Ustazah. Cuma habis SPM dia ke UKM, saya ke UTM. Oh, okey. Masya Allah, kata jodoh tu. Habis SPM Ustazah, saya ke matrikulasi Pulau Pinang. Jadi saya memang sukalah stay Pulau Pinang tu sampai dulu apply pun USM. Pilihan pertama. Pilihan kedua baru UKM. Tapi dah rezekinya ke UKM, kita terima je lah. Allah, akhirnya bertemu juga. Allah Akbar, panjang jodoh insya-Allah. Ada 5 orang cahaya mata Ustazah. Berapa orang? 5. Alhamdulillah. Semoga tambah lagi cahaya mata. Allah Akbar. Sebab kami dah 4 je. Dah 5 pun dah habis dah Ustazah. Ustaz, dah tutup kilang dah. Sebab saya 4 operate Ustazah. Oh, okey. Sekali je. Selepas tu melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir. Ustaz senior Ustazah 2 tahun, jadi Ustaz pergi ke Mesir dulu. Bila Ustazah dapat offer ni, then baru kami berkahwin. Ya? Kahwin semasa belajar. Kahwin semasa belajar. Oh, ya? Patutlah Ustaz kata dah ada 7 cucu tu, saya macam Kan? dahsyat betul ni, bila dia kahwin?
Masih Ustazah masih belajar. Alhamdulillah. umur 22. 22. Kita boleh kira dah umur ustazah sekarang. Mengalami kesusahan ya. Bila kita ada sedikit Allah bagi kelebihan, di situlah kita ingat balik detik-detik kesusahan yang ni. Sebab itu kita tak tergamak untuk kita melukai perasaan pasangan kita. Betul Ustaz, betul. Jadi Ustazah mungkin boleh menyambung sedikit tadi rahsia bagaimana membina kepercayaan yang berkekalan tu Ustazah, yang jangka masa panjang, supaya itu akan mendidik diri kita ni nak jadi seorang peniaga yang berjaya dengan menjadi Rumah tangga ada rumah tangga yang dia bertanggungjawab kepada rumah tangga tu. Betul. Dia sebenarnya macam ni, Tuan Najib dan juga Puan Izzah ya. Kita berjaya dua-dua. Dalam bisnes pun kita nak berjaya, dalam rumah tangga pun kita nak bahagia. Dia sebenarnya kita rasa macam kosong kalau bisnes kita berjaya tapi keluarga kita tak bahagia. Betul Ustazah, betul. Kepercayaan ni ada banyak tips sebenarnya daripada rumah tangga bahagia. Rasulullah SAW dapat Ustazah sebutkan pada kesempatan ini dengan jom sama-sama kita semua amalkan 8P. 8P. Ya, 8P. P yang pertama sekali ialah puji. Puji tu maksudnya pernah tak isteri puji suami, suami puji isteri, isteri masak sedap, puji tak Lin? Puji. Puji. Berani ustaz tak puji. Suami pakai cantik, puji. So puji ni penting kerana ini yang Nabi buat. Itu yang Nabi panggil dekat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah, wahai isteriku si merah jambu. Tu pujilah tu ya. P yang kedua ialah pujuk. Kadang-kadang hubungan suami isteri ni bila ada rajuk di hati, jangan biar sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Rajuk mesti kena pujuk. Kalau tak pujuk nanti ya Allah tak berasap dapur. Kalau tak pujuk nanti ya Allah muka tu masam, tak tahulah nak cerita masam tu macam mana ya. Bila sebut pujuk ni, ni ada cerita. Ada cerita bagaimana suatu hari Nabi SAW pulang lewat sikit. Biasalah suami isteri Nabi pulang lewat sikit. Bila Nabi sampai rumah lewat sikit, berubah muka Aisyah. Berubah muka Aisyah. Biasalah kita kan Puan Izzah kan. Kalau suami mestilah kita tak best kan. Dah siap-siap kan. Tiba-tiba lepas sejam baru balik. Kita seronok suami balik awal. So Nabi balik lewat, Aisyah berubah. Bila muka Aisyah berubah, suami memang memahami. Nabi tahu Aisyah ni merajuk. So Nabi pujuk. Nabi buat apa? Nabi duduk sebelah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tengok muka Aisyah tak berapa nak senyum. Nabi ambil jari Nabi ni, Nabi cuit-cuit. Boleh cuit ke sayang? Nabi cuit hidung Aisyah. Nabi cuit hidung Aisyah. Bila Nabi cuit hidung Aisyah ni pujuklah. Bila Nabi cuit hidung Aisyah, Aisyah senyum. Bila Aisyah senyum, Aisyah kata apa? Telah hilanglah rajukku dengan perbuatan daripadamu. Ya Allah, memang semudah itu kan Ustazah. Perempuan ni tak minta banyak pun, nak kena cuit hidung je. Ya, dia kena tundukkan ego. So masing-masing ada kreativiti yang tersendiri. Macam mana cara nak pujuk. P yang ketiga ialah dia lebih kepada pegang. Mana sentuh lah. P yang ketiga pegang ataupun peluk. Bukankah Nabi SAW juga sebut bila suami pegang tangan isteri, isteri pegang tangan suami, dosa mereka keluar di celahan jari tangan mereka. So tak nak pegang. Bila jalan tu peganglah tangan ni, mula-mula kahwin pegang lain kan? Dah biasa macam tu lah. Bila mula kahwin tu naik motor pun peluk kan? Peluk rapat-rapat sampai kan? Kadang-kadang sampai naik tangki minyak pun ada punya rapat. Tak nak lepas. Rapat motor dah berjalan. Okey, itu maknanya sentuhan, peluk, pegang ya. P yang keempat ialah perhatian. Perhatian tu macam Ustaz Wan Akasha sebut di awal tadi, sentiasa memberi sepenuh perhatian kepada isteri. Bila isteri bercakap, dengar. Bila isteri luahkan masalah tentang anak-anak ke, tentang apa sekalipun. So, fokus, beri perhatian. Letakkan handphone, segala gadget tu letak tepi. Ya, Ustazah bab ni memang Ustazah very straight terhadap family. Masuk rumah, kita dah duduk dah satu rumah, buat apa nak main handphone, letak sebelah, beri perhatian ya. Yang seterusnya P yang kelima ialah persefahaman. Persefahaman macam mana Lin? Fahaman tu maksudnya kita mesti betul ansur. Ya. Sebab kalau kita tidak betul ansur, kita akan ditolak beransur-ansur.
Bersama Dahsyat Ustaznya quotes tu. kan kita saling faham memahami antara satu sama lain, berbeza minat, berbeza karakter dan sebagainya. P yang keenam ialah penghargaan. Selalu menghargai pasangan kita. Ya, ucap terima kasih, bagi hadiah. Nabi juga telah bersabda, tahabbu, berhadiah-hadiahlah di antara kamu kerana dengan hadiah ini akan menyemarakkan kasih sayang. Siapa kata suami bagi hadiah dekat isteri buat membazir duit suami? No, lagi melimpah ruah harta suami. Demikian juga pada isteri dan keluarga saling memberi hadiah. P yang ketujuh, Ustazah pun nampak Tuan Najib kita ni dengan Puan Aizah ni buat P yang ketujuh ni. Apa tu Ustazah? Habis ya. P yang ketujuh ni ialah percutian. Oh, okey. Ya, kebetulan Ustazah dengan Ustaz bulan Julai yang lalu, pertengahan Julai yang lalu, kami sambut wedding anniversary yang ke-34 tahun di Pulau Langkawi. Masya Allah. Lepas balik kalau tak silap Ustazah ya, Ustazah buka handphone, tengok Tuan Najib dengan Puan Izzah tengah live di sebuah resort yang sungguh-sungguh cantik. Asalnya tak nak bagi tahu dekat mana, tapi isteri tercinta terberitahu resortnya dekat mana. Baru nak menyuruh. Orang perempuan Ustazah. Biasalah tu Susah kan. nak Ya? menyuruh. Puan ni dia boleh simpan rahsia 72 jam saja. 72 jam. Betul tak? Fakta tu Ustaz ya. Tapi Ustaz, masa tu saya baru bagi tahu 3 minit. Oh, Masya Allah. Cakap jangan bagi tahu. Oh, dia tersasul juga ada kat Langkawi. Saya tak sampai hati ada orang tanya dekat tu, dekat komen tu. Kita selamba je jawab je lah kan. Apa nak nyorok-nyorok. Jadi masa tu Ustaz dan Ustazah pun ada di Langkawi lah. Ya, kita pun baru balik. Langkawi 4 hari dekat sana, alhamdulillah. Ya. Oh, rezeki kita tak berjumpa je waktu tu. Kita berjumpa secara live. InsyaAllah lepas Dia ni bukan ada. apa tahu Ustaz Ustazah. Bila COVID ni kita tak boleh pergi mana-mana. Baru kita tahu kat Malaysia ni banyak tempat cantik-cantik. Betul. Betul ya. Dan sebenarnya Ustazah dengan Ustaz memang suka pergi Langkawi. Wow. Ya. Ustazah pernah duduk bersama dengan family di Langkawi dan pernah bersekolah masa sekolah rendah di Langkawi. Wow. Ya. InsyaAllah. Langkawi best. Tapi yang ketujuh ni pentingnya kalau kita nak bina kepercayaan kepada pasangan. Asyik duk kerja je, bisnes je. Lama-lama pasangan tadi tu dia rasa macam kepercayaan tu dah mula terhakis. So bawa pergi bercuti, lari-lari kat tepi pantai, buatlah video ke, nak pasang lagu Hindustan ke apa ke, Titanic ke apa ke. Asalkan kasih sayang suami isteri tu semakin erat. Dan P yang terakhir sekali kena buat nombor 8 ni. P yang ke-8 ialah permohonan. Kita tidak ada daya, kita tidak ada kekuatan. Kita memohon daya dan kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa banyak-banyak sebab Allah janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah dekat aku nak berikan kepada kamu. So banyak berdoa agar kesetiaan kita sentiasa dipelihara oleh Allah dan rumah tangga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan-gangguan yang tidak diingini. Dan tentang doa tadi Ustaz nak bagi satu doa yang Allah ajar kepada kita, surah Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami dan anak cucu kami sejuk mata memandang. Amin. Dan satu yang nak tambah ialah dalam rumah tangga ni kita kena banyak mengawal emosi kita. Sebab kadang-kadang ada pasangan kita buat salah, buat silap. Kadang-kadang dia WhatsApp dan macam-macam kan dalam handphone, dalam media sosial dan sebagainya. Maafkan. Sebab Rasulullah SAW pernah berlaku juga ketika isteri Nabi dituduh dengan bermacam-macam, tapi Nabi sentiasa sabar mengawal kemarahan Nabi dan Nabi masih bertanya kepada Aisyah, macam mana keadaan kamu, dan sentiasa memberi salam. Sebab itu akhir daripada Ustaz ialah sabar itu subur. Tak sabar masuk kubur. Ya Allah, Abah. Sentap tu. Ada tak yang malam ni menonton ada rasa macam Zaz tu? Nampak? Kata-kata Ustaz ni Speechless lah sekali dengar Ustaz nampak macam keluarkan relax tapi dia macam potong habis. Pepatah tu. Kan? Ustaz cincang habis. Jadi saya harap mereka yang menonton malam ni, mungkin ada yang menonton kita kan Ustaz dan Ustazah. Mereka ni belum berkahwin pun. Tapi mereka
bukankah prepare lebih awal itu kan yang terbaik? Betul? Kan belum kahwin pun dia kalau tengok ni besok masa dia dah kahwin, dia teringat apa pesan ustaz dengan ustazah. Jadi itu boleh dijadikan sebagai panduan. Ya, betul. Dia Kepada akan ingat balik. penonton. Dia akan ingat. Dia ingat balik. Yang penting yang kita kena yakin Allah Ta'ala ciptakan otak kita ni sangat unik. Dia boleh memorize banyak benda dan bila kita macam teringat balik dia macam recall, dia cari file tu. Tapi kalau kita dah masukkan file tu siap-siap kan senang daripada kita kosong. Betul. Jadi kita mungkin ada soalan sebelum kita nak ni macam final round lah ni. Masa tadi Ni dia soalan kaji ni rapping. sebelum naik stage tadi. Memang dia kaji, dia buka lah apa benda, buku semua Quran. Sebab dia nak special, nak tanya kepada ustaz dengan ustazah malam ni. Silakan saya. Saya nak tanya soalan apa ni? Ada. Bukan pasal shopping tadi ya? Bukan. Alhamdulillah. Okay. Baiklah Ustazah, soalan saya. Dalam surah An-Nur ayat 26, Allah ada berfirman tentang orang yang baik adalah untuk pasangan yang baik. Orang yang jahat adalah untuk pasangan yang jahat. Boleh tak Ustazah kupas tentang ayat tersebut? Sebab ayat ni macam kalau bagi kami yang tak berapa memahami ni, kami dan rakan-rakan usahawan yang lain, kita banyak keliru dengan ayat tersebut. Silakan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Najib dan juga Puan Aizah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 26 yang telah dibaca seketika tadi. Ustazah ulang sekali lagi, maksud ayat ini adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki-lelaki yang keji, dan lelaki-lelaki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Bila kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh buat beberapa poin penting yang kita boleh jadikan ianya sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Especially bagi mereka yang baru nak mencari jodoh, baru nak mendirikan rumah tangga, setelah dapat ilmu banyak pada malam ini insya-Allah, dapat tips yang banyak daripada Semanis Kurma Junior, Tuan Najib dan Puan Aizah, banyak tips Insya-Allah yang diberikan sebenarnya. So selain daripada ni, kita dapat ayat ni, nombor satu yang kita kena ingat ialah surah An-Nur ayat 26 ini, ayat ini adalah sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat Islam ni, agar kita ni memilih manusia yang baik-baik untuk dijadikan pasangan hidup. Itu yang pertama. Tetapi kita kena ingat, bila Allah ingatkan kepada kita, kita nak bahagia dunia dan akhirat, kita kena pilih manusia yang baik-baik untuk dijadikan pasangan hidup kita. Nabi mempesan kepada kita daripada beberapa kriteria pemilihan jodoh, kita nak pilih yang mana? Keturunannya ke, hartanya ke, kecantikannya ke, agamanya ke? Daripada empat ni Nabi sebut fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, nescaya kamu akan selamat, nescaya kamu akan bahagia. Namun ayat ini juga mengajar kepada kita, kita nak dapat pasangan yang baik. Kita selalu sebut, nak dapat suami yang baik, nak dapat isteri yang baik, ampun, nak dapat yang baik. Ayat ini mengajar kepada kita, nak mendapatkan yang the best, nak mendapatkan yang terbaik, kita harus memperbaiki diri kita untuk menjadi yang terbaik, yang lebih baik. Yang keduanya daripada ayat ini juga mengajar kepada kita, memang tepat sekali, yang kedua ialah yang baik pastinya akan mendapat pasangan yang baik, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa buat amal soleh, buat kebaikan dan jadi yang baik. Bila kita dikurniakan pasangan yang baik dan kita berusaha menjadi yang terbaik, barulah rumah tangga ini akan menjadi harmoni. Tak gitu? Fitrah ya, bila kita melakukan baik, kita akan dapat baik. Kalau kita buat tak baik, kita akan dapat tak baik. Itu disebut sebagai circle pusingan. Maknanya kalau kita buat tak baik pada orang, satu ketika kita akan dapat tak baik juga. Tapi kalau kita buat baik pada orang, kita akan dapat baik juga. Sebab kadang-kadang, Ustaz, saya dah buat baik tapi kawan tu tak buat baik dengan kita pun, jangan mengharapkan balasan. Mungkin dia tak buat baik pada kita tapi orang lain buat baik pada kita. Itu penting.
Saya buat baik pada dia tapi dia tak pernah buat baik pada saya. Tak. Kadang dia tak buat baik pada kita tapi Allah gantikan orang lain buat baik pada kita. Okay? Adakah bermaksud Ustazah, ada yang dalam rumah tangga, kadang-kadang kita tengok keadaan mereka diuji dengan macam ni. Seperti Asiyah bersama Firaun. Maksudnya ada isteri yang rasa dia dah cukup solatnya, dah tutup auratnya. Tapi dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan pasangan atau suami yang tak menjaga solat, yang bermain judi contohnya. Ataupun kalau dia tak melanggar hukum Allah pun mungkin dia jenis orang yang panas baran. Jadi apa pendapat Ustazah bagi pasangan yang macam ni? Kalau kita nak naikkan semangat dia ke dan macam mana ke? Sebelum Ustazah nak jawab soalan tu, sebenarnya Ustazah ada poin yang ketiga yang sangat penting. Ya, bila ingat balik surah An-Nur ayat 26 ni ya, Ustazah ingat bahawasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertahankan kesucian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah oleh orang-orang munafik di Madinah yang Ustaz cerita sikit saja tadi. Maka ayat ini diturunkan untuk mempertahankan dan membersihkan kesucian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah membersihkan Aisyah daripada segala tuduhan-tuduhan yang tidak baik tersebut dengan turunnya ayat ini dan menegaskan jika benarlah Aisyah itu tidak baik, masakan Aisyah mendapat suami yang hebat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Soalan tadi. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia dah baik dah macam Puan Izzah sebut tadi, tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat suami yang tidak baik. Itu adalah ujian daripada Allah. Perumpamaan yang Puan Izzah sebut tadi, perumpamaan suami yang tidak baik dengan isteri yang soleha, iaitu Asiyah isteri Firaun. Walaupun Asiyah isteri Firaun ni dia berada dalam kekuasaan Firaun, tetapi akidahnya tetap akidah yang satu, akidahnya hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkat isteri yang soleha ni, Asiyah ni isteri soleha ni, Allah uji dapat suami Firaun ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan permintaan dan doa Asiyah isteri Firaun yang Allah rakamkan di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Ya, jadi kalau kita nak minta kepada Allah, ya Allah binalah untukku sebuah istana di dalam syurga, jom kita amalkan doa Asiyah ini. Doanya berbunyi, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini dalam surah At-Tahrim ayat 11 yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga, dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Maka ketika itu Allah nampakkan Asiyah yang kena seksa ni, dia tak rasa penyiksaan tersebut. Allah nampakkan istana di dalam syurga sedang menanti berkat Asiyah isteri soleha diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami yang sedemikian rupa. Masya Allah, bermaksud di situ Ustazah kan, bila dia dizalimi tetapi dia dimakbulkan doanya. Ya, jadi betul. mungkin ada pasangan yang dia dapati macam dia ditindas. Ya. Itulah peluang terbaik sebenarnya untuk kita berdoa dan dia macam dapat terus dapat Allah Ta'ala boleh makbulkan doa dia tu. Ya. Jadi apa pun semuanya Ustazah adalah berkaitan dengan apa saja berlaku, Allah Ta'ala tidak jadikan sia-sia. Betul. Semuanya ada hikmah. Semua yang sebaliknya. yes, betul. Itu didatangkan mungkin sebagai satu macam cabaran, dan itulah sebenarnya akan ditukar menjadi kesenangan di Yaumil Mahsyar besok insya-Allah. InsyaAllah, amin. Jadi Ustazah, sebenarnya kalau kita nak sembang, nak bercakap lama lagi, sebenarnya kalau boleh nak lama. Tapi masalahnya kadang-kadang orang kita ni kalau dia catat poin banyak sangat pun dia tak ingat semua. Jadi mungkin kita boleh buat satu kesimpulan malam ni kan. Tajuk kita bisnes apa tadi? Rumah tangga, bisnes suami isteri. Berkat membawa atau mudarat? Mudarat ataupun mau berkat sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz dengan Ustazah boleh buat satu penggulungan. Dan kita nak juga bagi anda yang sedang menonton, stay tune. Kita ada sedikit lagi, saya nak anda stay tune.
Dan kita nak anda dapat poin-poin yang penting sebab inilah bekalan yang kita nak bawa. Betul. Bisnes tanpa ada kekuatan pasangan, suami isteri, bukan senang nak buat bisnes tu. Sangat betul. Jadi inilah peluang yang saya rasa topik macam ni bukanlah hari-hari dibincangkan. Tapi malam ni Ustaz dengan Ustazah sudi untuk nak mendidik kita, nak berkongsi ilmu mereka. Macam mana untuk anda handle ataupun nak menjalankan bisnes ataupun nak saling sokong, menyokong pasangan kita yang berbisnes. Betul. Jadi saya serahkan untuk Ustaz dan Ustazah membuat sedikit penggulungan untuk kita punya sesi pada kali ini. Dan kita harap ini bukanlah yang terakhir, tetapi satu permulaan Ustaz dan Ustazah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Sebenarnya Silakan, bisnes suami isteri, berkat atau mudarat bergantung kepada pasangan suami isteri itu sendiri, ke mana kita bawa hala tuju bisnes kita. Kalau hala tuju bisnes kita buat semata-mata nak dapat mardatillah, nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak cicirkan hubungan kita dengan Allah walaupun sibuk bisnes, tetap suami dan isteri seisi keluarga solat berjamaah, ada zikrullah, ada majlis ilmu, ada tautan hati, bangun di waktu tengah malam, tahajud, minta pertolongan daripada Allah, minta rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jaga hubungan kita dengan ibu bapa kita, tak pernah abaikan sama sekali kerana mereka adalah syurga kita. Dua hubungan ni bila kita jaga, hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan sesama manusia, especially hubungan dengan ibu bapa kita jaga, maka bisnes suami isteri itu akan memberi rahmat dan keberkatan, bukannya memberi kemudaratan. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Bisnes suami isteri, berkat ataupun mudarat, kita suami isteri kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan lelaki berbeza dengan perempuan. Antara perbezaan yang kita kena tahu, yang pertama sekali ialah normal orang perempuan bercakap ini ialah 20,000 sehari semalam. 20,000 patah perkataan. Banyak Baik, Ustaz. kredit dia tu Ustaz. Kredit tu banyak. Ya, wanita yang paling penyengat sekalipun, yang paling senyap sekalipun, dia akan bercakap lebih kurang 16,000 sehari. 16,000. Itu paling Paling senyap senyap tu. tu. Dahsyat. Paling senyap. Tetapi pula kalau laki-laki lain, laki-laki ialah dia boleh bercakap dalam biasanya 9,000 saja, 9,000 patah perkataan satu hari. Dan kalau dia paling senyap sekalipun lebih kurang dalam 5,000 saja. Itu lelaki lelaki Dahsyat yang, Pak Tai tu. sebab itu kalau isteri banyak bercakap daripada suami itu normal. Ya. Jangan kita marah kalau suami isteri kita bercakap lebih daripada kita. Sebab apa? Contoh macam didik anak. Bagaimana isteri didik anak? Dia kalau pergi mandi, dia kata, abang pergi mandi ya, ini kain tolak, ini sabun, Ni sabun, ni shampoo. ini perlu gigi, semua dia akan bagi perfect seorang ibu. Tapi kalau suami, kalau ayah macam mana? Mandi. Itu saja perkataan dia. Okey. Kemudian Summary Ustaz, summary. sama dia. Okey. Suami kata aku cinta padamu ialah luar biasa. Kalau ada suami kata aku cinta kepadamu adalah benda yang luar biasa. Tapi suami jarang kata aku cinta padamu itu biasa. Suami kan jarang bercakap tentang aku cinta padamu itu biasa. Tapi luar biasa kalau suami kata kepada isteri, aku cinta padamu. Sebab itu kena tahu, jangan isteri kata, suami tak pernah cakap apa-apa sebab memang suami Tu dia biasa. Kemudian kita kena tahu pula, waktu tidur suami, waktu tidur lelaki suami ni, 70% dia mati. Maksud dia tak sedar. Tidur mati. 30% saja. Maksudnya tidur mati, orang kata tidur mati. Itu isteri pula, dia mati hanya 10% saja. Dia tak sedar. Tapi dia sedar 90% dia sedar. Sebab itu contoh, bila anak menangis, siapa sedar dulu? Dah sedap. Sayang, saya kena faham lah Sedia maklum jawapan itu. Kena faham lah. Suami sekalian, kalau isteri tidur, sebenarnya dia tak tidur. Dia tidur 10% saja. 90% dia sedar. Sebab itu kalau suami bangun senyap-senyap pun, isteri boleh sedar. Bahaya itu saya ni. Okey, last pada Ustaz ialah, kalau kita nak menjadi orang yang cemerlang, gemilang dan terbilang, pergi masjid surau, jangan selang-selang. Kalau kita nak menjadi orang yang cemerlang, gemilang dan terbilang, jangan tinggal semayang. Kalau kita nak menjadi orang yang cemerlang, gemilang dan terbilang,
jangan jadi hantu jembalang. Kalau kita nak menjadi orang yang cemerlang, gemilang dan terbilang, jangan lomba haram bila malam minggu menjalang. Kalau kita nak menjadi orang yang cemerlang, gemilang dan terbilang, maruh agama bangsa mestilah dijulang. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah Kami Ustaz. surrender terus Ustaz. Kata-kata Ustaz tu memang sangat puitis. Saya rasa Ustaz ni macam ada lebih kredit kata-kata dia ni. Okey. Sebab walaupun kredit tu sikit tapi dia cakap benda yang wow. Menusuk tu terus kena. Baik, sebenarnya kesimpulan yang Ustazah nak lakukan pada malam ini supaya terpahat di minda kita, bisnes suami isteri ni hebatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana apabila Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Khadijah menyerahkan hartanya untuk diuruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, malah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha juga mengorbankan hartanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang hebat cinta merpati dua sejoli ini, ya Allah, subhanallah. Memang sangat-sangat indah, cinta hingga ke syurga. Ini yang kita nak contohi dan kita nak teladani, di mana apabila sampai masa dan ketikanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merasakan masanya dah hampir untuk berpisah dengan suami tercinta. Ketika Sayyidatina Khadijah berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Khadijah memandang wajah Nabi. Dan bila Khadijah pandang wajah Nabi, Khadijah melontarkan seolah-olah itu adalah pandangan yang terakhir daripada isteri tercinta kepada suami yang sangat-sangat dikasihinya. Dan Nabi SAW juga merasa detik di dalam hati seolah-olah, ya Allah, itulah seolah-olah pandangan yang terakhir daripada isteri yang amat Nabi cintai. Ketika itu Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai suami yang amat ku cintai, sekarang ini aku tidak lagi berdaya untuk membantu perjuanganmu ya Rasulullah. Hartaku telah aku serahkan kepadamu dan kini aku dapat merasakan seolah-olah aku akan pergi untuk selama-lamanya. Aku akan pergi meninggalkanmu ya Rasulullah. Aku dah tak ada apa-apa dah nak bagi kepada engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya selepas pemergianku ini nanti tulang belulangku ini dapat engkau gunakan sebagai tombak untuk meneruskan perjuanganmu, ya Rasulullah, engkau ambillah tulang belulangku ini. Subhanallah. Hebatnya kesetiaan, hebatnya kasih sayang, hebatnya pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang kita cerita daripada awal tadi, terlalu kaya raya, tetapi itu kata-kata yang diungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sedih, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup tersentuh hatinya. Nabi menitiskan air mata. Dan bila Nabi SAW menitiskan air mata, Nabi dapat merasakan yang Nabi akan berpisah dengan cinta hatinya. Nabi akan berpisah dengan kekasih sejatinya. Maka ketika itu Nabi berkata, "Duhai Khadijah, isteri yang aku cintai, usahlah bersedih. Segala-galanya telah engkau korbankan, hartamu semuanya telah engkau berikan kepadaku untuk aku gunakan di dalam perjuanganku. Usahlah engkau sedih. Seandainya selepas ini kita akan berpisah. Sesungguhnya perpisahan kita selepas ini adalah perpisahan yang sementara waktu, duhai isteriku. Sesungguhnya dengan rahmat, dengan izin Allah, kita akan bertemu dan bersama kembali di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya." Hebatnya pekerti isteri soleha, hebatnya pekerti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sehingga apabila Khadijah wafat, nama Khadijah sentiasa meniti di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru hayatilah ungkapan ini daripada Ustazah, biarlah kita suami dan isteri ini sentiasa jaga cinta suci kita. Jangan pernah fikir untuk berlaku curang, tidak setia dan sebagainya. Hayatilah kata-kata ini.
Andai ada cinta, janganlah ada benci. Andai ada benci, segeralah memaafi. Andai ada cinta, janganlah mengkhianati. Andai ada khianat, segeralah insafi. Andai ada cinta, janganlah mendustai. Andai ada dusta, segeralah berhenti. Andai ada cinta, belajarlah untuk syukuri. Andai tidak disyukuri, bimbang cinta tiada lagi. Hargailah pasangan kita. Itu adalah anugerah yang terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semua. Bila bisnes suami dan isteri, alhamdulillah dapat bersama ke sana dan kemari. Boleh pula berbisnes setiap hari. Namun suami dan isteri perlulah bersatu hati. Barulah rahmat Allah beri. Barulah dapat rezeki yang diberkati. InsyaAllah. Amin. Amin. Allah, Masya Allah. Kan terlalu banyak sangat poin yang Ustaz dan Ustazah share dengan kita Betul. malam ni. Dan kami harap anda yang sedang menonton, catatkanlah dan ingatilah saat ini bila mana Ustaz dan Ustazah, saya rasa memberikan poin-poin yang menusuk dalam hati, menusuk dalam kalbu kita. Begitu hebatnya Kan. cinta antara baginda Rasulullah Nangis tadi dalam hati saya dengan Sayyidatina dengar. Khadijah. Kami dapat merasakan bila Ustazah memberikan ungkapan yang diucapkan di akhir hayat Sayyidatina Khadijah, saya dapat rasakan, kita dapat rasakan benda tu. Itulah, menahan menangis tadi. Dia sampai sini je. Itulah. Jadi Ustaz dan Ustazah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, kalau kita lihat situasi semasa sangat membimbangkan dalam keadaan COVID-19 yang masih lagi berleluasa. Kita dengar hari ini pun semakin banyak kawasan yang dah ditandakan sebagai PKPB lah, PKPD lah, yang menyebabkan kita tak boleh nak bergerak. Dan saya rasa jika benda ni berterusan, dia juga akan memberi kesan yang teruk pada ekonomi. Seperti mana Ustaz beritahu, bila keadaan ekonomi teruk, kadar perceraian juga turut teruk. Jadi kami nak minta lah, kami minta jasa baik Ustaz untuk mengakhiri sesi malam ini dengan bacaan doa daripada Ustaz. Jadi saya persilakan, tafadhal kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'u 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'u 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'u 'alim. Wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi Ustaz, saya selaku mewakili Momentum Internet dan semua penonton di Facebook page Najib As-Sodok sangat-sangat mengucapkan jutaan terima kasih, tafadhal masykurah kepada Ustazah, kepada Ustaz yang sudi meluangkan masa dengan kita. Lama panjang kita bercakap malam ni. Mudah-mudahan ini semua memberi manfaat dan kami mintalah Ustaz dan Ustazah terus mendoakan kami semua, usahawan-usahawan yang ada ni, terus mengembangkan bisnes dalam masa yang sama, menjaga keluarganya, menjaga orang sekelilingnya dan terus menjadi orang yang hartawan dan dermawan. Subhanallah. Semoga berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Ustaz Ustazah. Jadi kita beri laluan dulu kepada Ustaz Ustazah untuk berehat dahulu, dan kita mungkin ada pesanan daripada tim Momentum sebagai penghargaan kepada Ustaz dan Ustazah. Dan anda semua yang anda semua yang berada di sini, teruskan menonton sebab kita ada pengumuman. Kita ada hadiah untuk anda. Terima kasih Ustaz Ustazah sekali lagi. Terima kasih banyak Ustaz Ustazah. Ada rezeki jumpa lagi kita. InsyaAllah.
Okey, baik. Macam mana anda yang menonton saya? Abang rasa banyak ni diorang belajar ni. Kita sendiri pun, ya Allah, terlalu banyak poin-poin penting yang kami belajar malam ni. Kan? Dan saya nak pesan kepada anda untuk sebab saya nak bagi tahu, insya-Allah kami terus nak membantu anda menjadi usahawan yang cemerlang, gemilang, terbilang seperti yang Ustaz maklumkan tadi. Jadi insya-Allah saya nak maklumkan, nak beritahu pada anda semua benda yang sangat penting yang insya-Allah mungkin dengan izin Allah menjadi satu titik perubahan sayang. Amin. Kepada mereka di mana kita akan melancarkan sesi roket pemasaran momentum nak tarik pelanggan yang terakhir untuk tahun 2020 sayang. Dah habis dah setahun kita ni kan. Jadi yang memang kita special lah kita bagi. Sangat special, sangat best. Terlalu banyak kejutan. 10 hari bulan tu pun ada macam-macam kejutan sebenarnya. 10 hari bulan sayang. Abang dah bersiapkan diri ni. Saya terpaksa berlatih siang malam. Sebab ada satu cabaran yang sangat dahsyat pada 10 hari bulan untuk melancarkan kelas ni yang saya kena buat pada tarikh tersebut. Betul. Tuan Najib pagi, petang, siang, malam. Saya kena bersedia fizikal mental. Jadi untuk itu, untuk anda, jadi kami juga berikan anda 3 perkara. Pertama sekali, kami berikan anda download dulu e-book cara bagaimana hasilkan 10,000 pertama gunakan Facebook. Betul. Yang kedua, anda akan dapat 2 video teknikal macam mana nak buat page yang akan tarik ramai pelanggan, macam mana nak tarik follower. Ada 2 benda. Kemudian anda juga akan dapat tawaran RM10 untuk 1,010 yang dia terawal. Tak ramai, hanya 1,010 terawal. Jadi anda pergi sekarang untuk dapatkan e-book yang saya maksudkan tadi dan get ready untuk pelancaran ni nanti. Jangan tunggu lama, terus ke naktarikpelanggan.com, naktarikpelanggan.com. Jadi anda akan berpeluang nanti nak belajar, nak upgrade diri, nak upgrade bisnes anda, nak buat lebih baik, dan kami ucapkan terima kasih kerana join sesi malam ni. Dan lepas ni diorang nak umumkan sayang, siapakah pemenang yang akan memenangi iPad. Kan? So anda kena stay tune. Kita ada MC kita, saya Najib Asadok dan Izzah Rahiman selaku CEO dan Director Momentum Internet. Kami dengan ini nak mengundurkan diri dahulu untuk sesi malam ni. Harap-harap ianya bermanfaat kepada anda. Dan sekali lagi saya ingatkan, sama-sama kita banyakkan selawat sempena Maulidur Rasul pada bulan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.